Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan terima kasih berbanyak kepada semua pelajar yang saya hormati Cik Yusni. Cik Yusni ada di sini, handsome orangnya. Sedang mengisi hari untuk orang kata apa, untuk berehat daripada segala-gala kerja akademik. Kerja-kerja hakiki. Jadi saya petang ni kalau boleh kita semua jangan terlalu stres. Faham petang-petang, tambah petang Jumaat ni kan. Tak kisahlah sebab korang semua ada di asrama, tak kisahlah asalkan korang pasang, korang nak baring ke, korang nak makan ke, korang nak jogging setempat ke, tak ada masalah Tadi sebelum kita mulakan, anda dah tengok ada beberapa video yang saya sediakan untuk praktikum. Jadi kalau ada masa, kebetulan kalau ada masa, bolehlah singgah-singgah ke channel saya untuk tengok video-video yang saya sediakan. Manalah tahu boleh jadi panduan untuk korang semua akan datang tahun ni untuk menghadapi praktikum yang pertama yang dijangkakan akan berlaku pada bulan Julai nanti. Okey, jadi bolehlah buat persediaan awal ya. Jadi orang kata apa, program petang ni pun salah satu daripadanya untuk kita buat persediaan awal untuk praktikum. Apa yang Cik Yus nak sampaikan pada hari ini adalah satu perkara yang orang kata tak adalah terlalu baru dan tak adalah terlalu lama sangat, dan benda ni pun ada input yang kita boleh masukkan dalam kita punya persediaan untuk menghadapi praktikal akan datang. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan bulat-bulat seperti mana bulatnya diri saya kepada Cik Yus untuk Cik Yus teruskan program ni sehingga Okay. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Tuan Haji dan Kak Ain selama hari ini. Saya ingatkan Tuan Haji tak nak mengaku, hari ini mengaku. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Okay, these are all the V unit, betul? Betul ya, V unit yang diminta untuk hadir lah. Ya. V mana sebenarnya ni? V saya tengok tu V10 ada seorang. Saya tengok V10 lagi, V berapa lagi? Boleh respon sikit tak? V5, V8, V10 dengan V8, V10 dengan V12. V12. Okay. Alright, biasanya bagi student V10, you're going to listen to me speaking in English. Tapi untuk petang ini saya akan menyampaikan bahan pengajaran atau bahan ini dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu sebab walaupun dia ada kaitan sebagaimana yang Haji Nakai maklumkan, ada kaitan dengan tugasan, ada kaitan dengan praktikum. Saya akan sampaikan dalam bahasa Melayu. Kalaulah nanti untuk V10, V11, kalau dalam tugasan awak tu nanti ada, then you have to actually put it in a different language lah. Ataupun dalam bahasa yang pengajian Cina akan menjawab dalam bahasa Cina. Tapi penyampaian dan pengisian saya pada hari ini adalah dalam bahasa Melayu. Sepanjang lebih kurang dalam 2 jam yang saya nak sampaikan, saya mohon pada semua kalau sekiranya you nak bertanya, you nak dapatkan penjelasan ataupun apa sajalah, sila bertanya. Jangan segan, jangan malulah. Dan saya nak maklumkan pada semua bahawa PLC, remember this 3 little word here, bukan word lah, the 3 little alphabet. PLC ini dia dah mula pada tahun 2010 lagi, sehinggalah sekarang bermakna sudah hampir 12 tahun. Kalau budak dia dah buat UPSR lah tahun ni. Kalau budak lah dia dah akan masuk UPSR. Dan saya sangat-sangat bertuah sebab saya termasuk dalam kumpulan yang mula-mula membina modul PLC, termasuklah menyampaikan dan juga perkongsian antara kami dengan guru-guru seluruh negara yang berlaku pada tahun 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu kot 18 pun ada lah. 19, 20, 21 ni dia kurang sikit sebab COVID tu lah.
Tapi saya masih berpeluang untuk berkongsi dengan guru-guru di sekitar kawasan di Ipoh, di kawasan di negeri Perak dan sebagainya lah. Dan memang program PLC ni saya cover seluruh negara, dan tugas yang diberikan kepada saya adalah membantu sekolah-sekolah pendalaman Sabah dan Sarawak. Itulah peluang untuk pergi melihat sekolah-sekolah di pedalaman kawasan negeri Sabah dan negeri Sarawak untuk bantu cikgu-cikgu sana lah. So it's a very important term, sangat-sangat penting, dan saya rasa kalau sekiranya anda semua pergi ke sekolah nanti, jangan terkejutlah kalau sekiranya ada cikgu-cikgu bercerita pasal PLC. And you need to know what PLC is. So, tahu Okey, cerita dia macam ni. Saya akan sampaikan dulu konten ataupun isi yang sepatutnya. Dan dia ada susulan daripada penyampaian saya ni, ada beberapa bahan yang akan dirujuk dan bahan-bahan tu nanti saya akan forward pada Tuan Haji Nakai, dan insyaAllah nanti Tuan Haji Nakai akan forward pula pada ketua kumpulan supaya awak share kepada semua lah. Bahan bacaan ini adalah hasil daripada tim ataupun pasukan saya lah, yang kami duduk sekali dan kita buat bagi memudahkan guru-guru untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan pelaksanaan. Dia bukan strategi, kita panggil dia alat kolaboratif. Alat kolaboratif di bawah program PLC ni, bagaimana alat kolaboratif itu dilaksanakan. Saya pun setuju dengan Haji Nakai, baru aja tulis dalam chatbox tu, kalau sekiranya nampak macam your internet connection is very poor, kongsi dengan rakan. Dan saya maklumkan juga bahawa aspek besar dalam tugasan PRKA 3012 kali ini adalah berkenaan dengan PLC. So yang 4 ni merupakan kumpulan yang dikira sebagai bertuah lah untuk dengar maklumat-maklumat berkenaan dengan PLC. Okey, saya kongsikan dulu bahan ni, nanti kan kalau sekiranya apa nanti boleh apalah Nampak ke? Nampak. Okey, itu macam Wei lah. Wei, you lah. Nampak, sir. Is it you lah, Wei? Alright, ladies and gentlemen, ini berkenaan dengan PLC. PLC itu adalah dinamakan sebagai Professional Learning Community. Kita dah cuba alihkan kepada bahasa Melayu, dan dia menjadi Community Pembelajaran Profesional, KPP. Community Pembelajaran Profesional. Tapi saya rasa kebanyakan guru-guru di sekolah masih menggunakan istilah PLC. Okey, saya akan ceritakan berkenaan PLC ni, tapi saya cerita sikitlah berkenaan dengan bagaimana wujudnya PLC. Okey. Pada tahun awal pemerintahan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri, dia telah mengutarakan beberapa idea, dan salah satu daripada idea yang dikemukakan adalah perkataan, kalau siapa-siapa ingatlah, NKRA, kalau you all ingat NKRA. Dan salah satu daripada NKRA ini melibatkan Kementerian Pendidikan. The whole function ataupun the whole purpose of NKRA ni, tujuannya adalah untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan. Itu cerita dia lah. Kalau yang kita kata NKRA untuk polis contohnya nak mengatasi masalah jenayah, tapi di bawah Kementerian Pendidikan, NKRA di bawah Kementerian Pendidikan ini bertujuan untuk untuk meningkatkan kualiti guru, ataupun kualiti pendidikan. Pada tahun 2007-2006 macam itulah, memang ada isu besar berkenaan dengan kualiti guru. Pada masa itulah kita lihat banyak aspek-aspek pendidikan itu diubah suai. Salah satunya ialah di IPG lah,
Dulu dipanggil maktab, kemudian dinaikkan kepada institut pendidikan, kan kemudian jadi institut pendidikan guru. Itu satu. Satu lagi yang dinaik taraf ialah dulu maktab dia melahirkan kita kata calon guru peringkat diploma. Kemudian pada tahun 2007 itulah dah mula dah kita keluarkan guru-guru yang pegang degree, pegang degree. Kemudian dinaikkan taraf, pensyarah dinaikkan taraf kepada satu kenaikan. Kemudian macam you all, every time kalau you all tengok markah ataupun keputusan peperiksaan SPM untuk memohon jadi guru pun sekurang-kurangnya 5A. 5A. Ini di antara perkara-perkara yang dikemukakan bagi meningkatkan tahap kualiti guru. Dan apa yang berlaku ialah kita lihat bahawa banyak pihak bercerita berkenaan dengan kualiti guru walaupun mereka tu bukan guru. Contohnya taxi driver talks a lot about teacher. Taxi driver tau cerita pasal cikgu. Cikgu pun tak cerita pasal cikgu, tapi taxi driver cerita pasal cikgu. Kalau pejabat, orang kampung, semua cerita berkenaan dengan guru. Jadi dari situ tuan-tuan dan puan, kalau siapa-siapa yang ikut sejarah perkembangan kualiti guru ni, KPM telah mula membina satu yang dinamakan sebagai Teacher Quality Lab. TQL, Teacher Quality Lab ni adalah merupakan satu bentuk makmal. Dia bukan makmal macam makmal biologi, makmal fizik, bukan itulah. Dia makmal ni maksudnya a group of teachers who come and sit down and think about what can be done to improve the quality in terms of teaching, in terms of whatever it is lah that relate to education. Apa saja yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi bila ada Teacher Quality Lab, bila ada penambahbaikan yang dilaksanakan, salah satu daripada cadangan dia adalah untuk mewujudkan apa yang kita katakan sebagai professional learning community. Kami berjumpa buat pertama kali pada tahun 2010 bulan 11. Kemudian berjumpa sekali lagi dalam jumlah yang lebih besar, seramai 42 orang. Ini adalah merupakan 42 orang yang kita katakan the first pioneer group of kita kata macam jurulatih lah, jurulatih untuk membina modul PLC itu supaya dapat dikongsikan di sekolah. Sebab pada masa itu, pada tahun 2010-2011 ni, sekolah-sekolah di negara kita ditarafkan mengikut band, BAND, band. Mengikut tahap lah. Dan ada sekolah yang paling baik, band dia paling rendah. Maksudnya kalau contohnya sekolah Sri Puteri, sebab sekolah Sri Puteri ni dia banyak kali jadi sekolah terbaik. Sekolah Sri Puteri ni dia punya band ialah 0.67, 0.67. Bermakna kalau angka itu rendah, band dia tinggi. Itu maksud dia. Kalau sekolah-sekolah band 1, band 2 tu kira sekolah bagus lah. Dan ada sekolah di negara kita, dia ada sampai band 6, band 7. You can expect band 6, band 7 ni maksud dia kalau ambil exam, kalaulah sekolah tu sekolah rendah, ambil UPSR, the chances for the student to pass UPSR dapat straight D, bukan straight A tau. Straight D itu maksudnya kelulusan yang paling minima adalah tipis. Bermaksud sekolah tu akan lebih ramai budak fail yang gagal daripada budak yang lulus. So itu banding, itu tahap sekolah yang diaturkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kita nak bantu sekolah-sekolah macam ni, dan kita bukan bantu sekolah saja, kita bantu guru yang melaksanakan pengajaran, kita bantu guru besar, kita bantu pentadbir. Jadi salah satu yang kita gunakan adalah pendekatan PLC. Jadi saya nak mulakan sedikit perbincangan kita pada petang ini. Ada dua yang inilah yang warna hijau dengan warna merah ni. Apa pandangan anda? This is your own kita kata
your own view lah, pandangan awak berkenaan dengan sistem pendidikan kita, sistem pendidikan negara kita lah. Adakah sistem pendidikan negara kita ini berkualiti? Itu first question. Okay. Dan ini akan dijawab oleh V5 dan V10. Dia apa? V5, V8. V5 dan V8. Okay. Yang kedua, soalan yang kedua, adakah guru Malaysia ini berkualiti? Ya. Dan ini akan dijawab oleh V10 dan V12. Betul? Adakah? Jaslyn, you V berapa? V apa Jaslyn? Jaslyn Oi. Saya V5. V5. Okey, you jawab soalan yang pertama. Okey. Kemudian V10 dan V12 jawab soalan yang kedua. Adakah guru Malaysia berkualiti? Okey. Saya bagi masa lebih kurang dalam 1 minit. 1 minit, 2 minit. Agak-agak lah. Nanti kalau saya tak tahu siapa saya nak tanya, saya akan ikut nama yang ada dalam ni lah, dalam list ni. Tak keluar pun dah. List nama pun tak ada. Okey. Sekejap ya. Saya nak cari sekejap. Ada tak? Okey lah. Saya nanti kalau saya tanyalah dalam grup ni. Okey. Alright. Nanti saya tanya awak dalam grup ni ya. Satu minit dari sekarang, cuba bincangkan. Okey, bolehkah siapa-siapa nak respon yang V5 ataupun V8? Adakah sistem pendidikan kita, sistem pendidikan kita ni maksudnya sistem pendidikan Malaysia ni lah adakah sistem pendidikan kita berkualiti? That's the first question. Saya nak tanya yang kumpulan V5, V8. Boleh siapa-siapa respon? V5, siapa-siapa V5 sini? Syauqi, awak V berapa Syauqi? Syauqi tak ada? Syauqi ada Syauqi? Hanis ada, Hanis Akilah. Seorang tak ada. Hanis ada, Hanis Akilah ada tak? Tak apa lagi saya nak tanya ni. Nurul Husna ada. Nurul Husna V berapa ni? V12 pula dah. Saya ingatkan kok V5. Siapa V5? Awak kenal tak seorang V5 Husna? V5 ni kumpulan apa? PT lah? Pengajian Tamil ke? Pengajian Cina? Intan Zulaika. Ada. Intan Zulaika. Intan Zulaika ada tak? Dia dengar ke tak? V5, V8. Tolong respon kepada soalan yang pertama tu, adakah sistem pendidikan kita berkualiti? Saya bukan nak jawapan ni betul salah. Saya nak pada pandangan awak je. Astaghfirullah Haji. Kalau macam ni susah lah budak kita nak pergi sekolah je. Weh. Tanya soalan macam ni tak boleh nak jawab dia orang ni. Nasib baiklah you all ni di sebelah sana, saya sebelah sini. Kalau di dalam Dewan pakat kena ni. Siapa yang daripada V5, V8 tolong respon boleh tak?
Adelina Abi Syahirah. Rami ada. Saya nak panggil satu-satu lah. Abi Rami, V8. Ada tak? Sir, boleh tak saya jawab? Boleh. First of all, I think the Malaysian sistem pendidikan memang berkualiti sebab komitmen dan semua yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia yang memberikan keutamaan kepada pendidikan menjadikan pendidikan ini terus berada di satu landasan yang baik. Lepas tu suasana kondusif serta kemudahan yang terbaik di sekolah dan pusat pengajian tinggi disokong dengan peningkatan kurikulum terkini menjadikan kualiti pendidikan negara Malaysia iktiraf di antara terbaik di dunia dan juga oleh masyarakat Malaysia. Oh. Ni siapa nama ni? Vaishnavi. Dari V5 lah. V8. Okey. Wah, bagus awak jawab. Maknanya awak baca lah. Bagus lah macam tu. That's a good one. Very good. Ini pandangan daripada salah seorang daripada sahabat awak mengatakan bahawa memang sistem pendidikan kita ni berkualiti dan diiktiraf oleh banyak pihak lah. Okay. One more kalau ada V5 ni penyenggap ke apa ke? Saya V5. Okay, V5. Fazlin. Okay. Jawab. Macam tu. Okey. Pada saya sistem mana ni? Alamak, kelah kosong. Okey, apa tu pendapat saya? Sistem pendidikan negara kita ni bagus dan bagus sebab pelan perancangan kita sentiasa dibaiki dan ditambah baik oleh kerajaan dan banyak plan pembelajaran yang baik diperkenalkan zaman ke zaman, tahun ke tahun. Lepas tu, selepas tu prasarana kat sekolah pun bagus je, boleh je digunakan walaupun taklah sebaiknya berbeza daripada negara-negara lain. Macam tu. Okay, bagus. Okay, good. Okay, itu pandangan yang bagus. Dan awak tengok sendirilah sebab apa saya tanya soalan macam ni. Sebab nanti awak akan masuk sistem itu. Semua awak akan masuk dalam sistem pendidikan. Sebab awak sebagai seorang penyampai dan juga pelaksana sistem. So you need to know lah sama ada sistem kita ni berkualiti ataupun tidak. Biasanya awak akan dengar bila keluar keputusan, kita akan dengar berapa sekolah dapat 100% A, berapa sekolah dapat A, berapa ni dapat berapa straight A dan sebagainya kan. Akan keluarlah dalam berita, tunggulah sikit lagi dalam bulan 5, bulan 6 ni bila keluar SPM dan akan diumumkan segala jenis sekolah. Yang diumumkan di dalam berita itu adalah merupakan semua pencapaian yang bagus. Kita tak pernah dengar dalam berita sekolah A mendapat 2% sahaja kelulusan. Tak pernah dengar kita. Ataupun sekolah B ni dia punya pelajar dia yang gagal adalah seramai 100 orang. Kita tak pernah dengar. Kita dengar semua yang straight A, semua yang dapat A bagus, semua kita dengar yang tu je. Tetapi kita kena faham bahawa apabila ada sekolah yang mencapai 100% lulus, dia tidak bermaksud bahawa tidak ada sekolah yang mendapat 100% gagal. Kita tak pernah tahu yang itu. Dan I would say it would be good for us to find out juga berapa ramai sebenarnya di antara calon-calon ini yang memang gagal semua subjek. Ada tau yang gagal semua subjek. So kalau kita katakan bahawa sistem pendidikan kita ni sangat-sangat berkualiti, sepatutnya kegagalan itu perlu ditangani. Maknanya dia sepatutnya yang jumlah gagal tu patut kurang. Macam itulah. Okey, terima kasih pada dua orang yang menjawab. Yang seterusnya, ini senang saya nak jawab sebab ini kumpulan ni adalah kumpulan 8 dan juga kemudian V10 dan V12. V10 ni kalau tak jawab saya ketuk pada dia orang. Okey, adakah guru Malaysia berkualiti? Siapa nak jawab? V10, V12. Siapa yang kalau nak jawab angkat tangan tu jawab teruslah. Saya tak nampak. Ada siapa nak jawab? Okay, hi.
Bagi pendapat saya, Ya, boleh Mimi. saya jawab? Silakan. Bagi pendapat saya, guru di Malaysia ni ada yang berkualiti dan Ada yang tidak berkualiti. guru di Malaysia ni ada yang berkualiti dan ada yang tidak berkualiti. Okey. Namun begitu, pada pendapat saya, kita di IPG ni sudah di-train untuk menjadi guru yang berkualiti. Namun untuk mengekalkan kualiti guru tersebut sepanjang kita berkhidmat di sekolah, ianya bukan perkara yang mudah dan bukannya kebanyakan cikgu tak dapat melakukannya. Dan saya rasa sekarang ni banyak cikgu yang berpegang asalkan gaji jalan je. So macam tak payah macam tu lah. Okay. Terima kasih. Aduh, mak so bad lah. Asalkan gajian belanja jadilah, kan. Okey, kita dengar soalan lagi kalau siapa-siapa nak respon. Siapa lagi nak respon? Please, kalau angkat tangan saya tak nampak ni. Siapa nak respon je terus. V11 dah jawab. V12? Siapa tadi? Husna yang nama yang V12 tu. Hello, taklah sikit. Kita banyak benda kita nak buat ni. Loh, V12 tolong jawab. V12, salah seorang daripada V12 tolonglah jawab. Encik. Okey. Pada pendapat saya, Saya ke Pak Husna ya? Jurus Husna dan Adawiyah. Okey. Ada dua orang. Oh, Pada pendapat kami, sebenarnya dia macam mana dia cakap? bergantung kepada individu itu sendiri. Sebab kalau ingat tengok IPG dah melakukan tugas lecturer-lecturer IPG kan, tenaga pengajar dah lakukan yang terbaik untuk melahirkan guru yang berkualiti. Jadi sebenarnya nak tahu berkualiti atau tidak bergantung kepada orang itu tersebut. So, kalau kita tengok kan sekarang ni banyak isu yang melibatkan tentang sasiah guru. Ada guru yang Bukan perangai guru. Bukan perangai guru lah. Guru yang bukan berperangai bukan sebagai perangai guru. guru. Tak mencontohkan sebagai seorang guru. Jadi memalukanlah guru-guru Profession. Malaysia kan. Ya, betul. Profession keguruan. Betul. Jadi sebenarnya bagi saya mungkinlah macam kita perlu perbaikilah sasiah guru-guru, mungkin dari segi pakaian, mungkin dari segi akhlak sebagai seorang guru dan sejauh mana seorang guru itu menghargai atau mengambil tanggungjawab mereka sebagai seorang guru itu dengan baik. Okey, good. Ui, cantik jawapan awak. Okey, ada yang nak tambah? Ada siapa nak tambah lagi? Ada siapa nak tambah tak? Sebab Husna jawab tu sangat betul lah. Cuba satulah kalau kita tengok balik, dia bila kata berbalik kepada individu itu sendiri, saya akan sentiasa mengatakan bahawa sebenarnya perkataan kualiti itu, adakah sistem pendidikan kita berkualiti, adakah guru Malaysia berkualiti? Perkataan kualiti itu sebenarnya boleh diperbaiki, boleh ditambah baik, boleh diperbetulkan. Dan memang betul lah kalau kita nak kata jadi guru Malaysia yang berkualiti itu, it goes back to the person. Dia pergi semula kepada siapa sebenarnya yang nak respon kepada soalan itu. Kalau sekiranya contohnya kalau awak tengok di IPG itu ada pensyarah-pensyarah kita yang berkualiti, senang aja, ikutlah dia. Ikut dia, tengok macam mana dia buat, apa yang menyebabkan yang kita kata dia ni berkualiti, adakah kerana pembacaan dia yang meluas, adakah kerana teknik pengajaran dia yang menarik, adakah kerana pribadi dia, itu semua kita boleh buat. Dan kita lihat juga bahawa macam Husna cakap tadi, bila kita kata perangai cikgu ni dia tak betul, masyarakat akan bercakap. Bila guru tidak berdisiplin contohnya, macam mana kita nak ajar sebagai seorang budak untuk pelajar kita menjadi disiplin kalau kita sendiri pun tidak berdisiplin. Dan ini semua tuan-tuan dan puan, when you go to school during your practicum, dia tak panggil you guru pelatih tau. Yang panggil you guru pelatih adalah guru-guru di bilik guru. Bilik guru tahu yang you ni guru pelatih. Okay? Tapi di sekolah, bila you masuk dalam kelas, the student will call you teacher, sir. Dia akan panggil cikgu.
Dia tak kata cikgu pelatih, dia tak kata cikgu pelatih. Dia kata cikgu ni saya ni cikgu pelatih daripada IPG Ipoh. Dia tak bagi okey bangun, selamat pagi cikgu pelatih. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Dia akan cakap cikgu. So immediately when you go into the classroom, you hold the kita kata the identity as a teacher tu. Awak akan pegang identiti awak sebagai seorang guru. Dan kalau sekiranya awak kata diri awak tu tidak berkualiti ataupun kurang berkualiti, then you have to work hard untuk improve kualiti tu. Tak, kalau kata-kata kita ni datang lambat, datanglah cepat. Kalau kita ni tidak bersedia dalam menyediakan rancangan pengajaran, kita kenalah buat untuk menyediakan dalam perancangan pengajaran kita. Kalau kita ni tidak ada bahan batu gajah yang kita kata menarik, kita kenalah ikhtiar untuk buat bahan batu gajah yang menarik. So itu bermaksud bahawa kualiti itu sentiasa boleh ditingkatkan. Okey, ini cerita sebelum masuk PLC ya. Ini supaya awak semua tahu apa maksud nanti kan kenapa kita cerita pasal PLC. Sebab demand PLC itu sangat tinggi. Okey, dia kata sini, yang ini, siapa-siapa yang pernah tengok cerita Amir Khan ni, dengan budak yang autism. Ni budak autism ni yang dalam cerita ni. Okey, dia kata a good education can change anyone. Salah pula dah. Dia ada lagi satu ni. Tu dia. Tu baru betul. A good education can change anyone, but a good teacher can change everything. Okay? Kalau cikgu yang baik tu, yang bagus tu, yang berkualiti tu, bukan sahaja dia boleh ubah budak, dia akan boleh ubah the whole thing. Community berubah, sistem berubah, mungkin kalau kita kata budaya, silap-silap gaya, budaya pun boleh akan berubah. So that shows how powerful a good teacher is. So ini kita nak tengok macam mana benda ni nanti akan dikaitkan dengan PLC tu. Okey, satu lagi tuan-tuan dan puan, apabila kita melihat tentang pembangunan ataupun perkara-perkara yang perkembangan lah kita kata, pembangunan pendidikan, perkembangan pendidikan yang berlaku di negara kita, ada satu yang dihasilkan oleh mantan KPPM. Mantan KPPM yang kita kata sebelum KPPM sebelum ini. Sebelum ini KPPM kita ialah Dr. Habibah. Sebelum Dr. Habibah, KPPM kita adalah Dr. Muhammad Amin Senin. Dia telah membina satu apa yang katakan sebagai naratif baru amalan pendidikan. Dan dalam naratif baru amalan pendidikan ini, ada satu yang ditekankan di bawah pembangunan kapasiti guru. Pembangunan kapasiti guru ni ada 5 perkara. Ia dikatakan sebagai pembangunan kapasiti guru ni adalah merupakan satu sistem kepada sokongan profesional, dan ada perkara yang berlaku di bawah tu. Mungkin nanti kalau awak tengok-tengok nanti mungkin awak tahulah. Satu dia kata memformalkan ataupun menginstitusikan sistem sokongan profesional yang bantulah sokongan profesional ini yang datang bantuan. Antaranya kita ada rakan elit SIP. SIP ni bukan rakan elit lah, ini dipanggil SIP ni untuk membantu pengurusan sekolah, yang bantu pengetua, yang bantu guru besar, yang bantu penolong kanan, dibantu oleh SIP, School Improvement Program. Kemudian untuk guru-guru dibantu oleh pembimbing pakar peningkatan sekolah. Dia panggil School Improvement Specialist Coaches, SISC, School Improvement Specialist Coaches. Dia ada plus tu, maknanya dia dah ada 2 peringkat. Itu je maksudnya. Yang ketiga, kita ada rakan kepimpinan pendidikan instructional ataupun kita kata the elite group. Elite ni pun akan bantu. Dan yang akhir sekali kita ada sini PLC, Community Pembelajaran Profesional. Kesemua ini akan digunakan untuk menjuruskan kepada pembangunan kapasiti guru di sekolah. So for example, contoh bila awak nanti pergi ke sekolah, you will be very novice lah, dia panggil novice ni yang kita kata baru sangat berada dalam sistem. Sangat-sangat kurang berpengalaman. Okay? So nanti inilah kumpulan-kumpulan ini akan bantu awak what can be done in order for you to become a good teacher. Okay? Dan ini juga dikaitkan juga dengan strategi
plan strategi IPGM itu IPGM pula. Plan strategi IPGK Ipoh sendiri. Ya. Di bawah plan strategik IPGK Ipoh, kita ada di bawah pembangunan staf pelajar dan juga pensyarah. Kita nak melahirkan pensyarah-pensyarah, kita nak melahirkan guru-guru pelatih yang ada sifat avant-garde. AVANTGUGERDE, avant-garde. Avant-garde ni merupakan satu yang kita kata seorang yang boleh membuat inovasi, dia boleh menjadi pakar rujuk, dia boleh bantu dalam banyak-banyak aspek, itu avant-garde. Dan semua ini nanti sebenarnya memang ada kaitan dengan apa yang kita buat lah, dengan program PLC itu sendiri. Okay, kita lihat sini. Ini, can you all see this? Nampak tak? You all nampak tak? Nampak. Okay, thank you very much. Terima kasih kerana respon. Ini, cuba baca dia kata apa ke atas. Dia kata engine of sustain and continuous improvement. Engine of sustain ni maksudnya bukan enjin kereta tak. Engine of sustain ni dia satu kaedah untuk mengekalkan dan juga menambah baik. From good performance onward is collaborative professional practice. Okay, maksudnya kalau kita lihat apa yang boleh ditambah baik, ditambah baik, aspek dia apa? Aspek amalan-amalan profesional yang dijalankan secara kolaboratif. Itu dia. Dan saya bertuah, tuan-tuan dan puan-puan, bertuah tu bertuah sungguh lah, bukan alang-alang bertuah, memang bertuah betul lah. Sebab kebanyakan yang melaksanakan ini, saya dah sampai ke tempat tu. Di sini dikata Boston, Massachusetts. Saya dah sampai di sini. Dan memang saya tengok pada masa tu, saya sebagai pelajar, saya sendiri pun tak tahu, rupanya memang dia buat. They have done this for many years. Di Boston, Massachusetts ni, universiti paling utama situ adalah MIT. MIT itu adalah Massachusetts Institute of Technology yang sangat terkenal di seluruh dunia. Graduan dia every single country would like to have. Dan dia mengamalkan sifat yang kita kata collaborative professional practice tu lah. Amalan profesional yang dijalankan secara kolaboratif. Meaning to say, dia bukan dijalankan secara sendirian. Di Ontario, Canada, saya dulu masa saya belajar memang di sini, dan Ontario Teacher Training College itu lebih kurang dalam 800 meter dari rumah tempat saya menyewa. Di sini juga kami laksanakan sembahyang Jumaat kami di Ontario Teacher Training College. Inilah satu-satunya Teacher Training College yang tidak tutup selama 24 jam 365 hari. The door has never been locked. You boleh datang pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, masih lagi boleh guna. Saya dulu pada masa tu, saya tak tahulah kenapa. Rupanya sekarang baru tahu, oh that's why they actually doing it. Okay, kita tengok apa yang dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan di sini. Okay, yang kita tengok yang pertama. Dia kata untuk sustain study group, professional learning communities using research and data. Maksudnya macam ni, maksudnya dengan research dan data ini, dia boleh buat banyak benda. Dapatan-dapatan daripada kajian, data-data, contohnya macam kita lihatlah, selalu di peringkat sekolah kita buat. Bila keluar result SPM, keluar result PT3, guru-guru akan tengok apakah dia pencapaian pelajar. Itu data. Dan dia akan lihat, contohnya kalau kita lihat, okay, group ini BM ni bagus, BI bagus, matematik kurang sikit, so they will work on mathematics. Itulah data tu. Kemudian dia kata ke sini, teacher visiting each other's classroom. Ini jarang buat kat Malaysia. Nanti kalau awak pergi ke practicum nanti, you are required to do pair teaching. Peer teaching dia panggil, pair teaching dia panggil. Okay, maknanya di sinilah yang teacher visiting each other classroom ni. Saya mengajar, orang lain datang tengok. Contohnya saya mengajar, Puan Umay datang tengok. Ataupun Madam Hazra datang tengok. Kalau sekiranya Mr. Fazli is teaching, saya datang join in. Itu yang praktis yang kita patut buat lah, walaupun kita tak pernah buat sebenarnya. Ini untuk sustain the practice ni, untuk sustain kekalkan kita kata amalan terbaik tu. Teacher doing demonstration lesson.
kita buat satu demonstrasi pengajaran dan dilihat bagaimana demonstrasi pengajaran itu boleh diperbaiki, ditambah baik dan juga jadi ikutan pada kumpulan lain. Teacher mentoring and coaching each other. Walaupun ada, tapi tidak sangat-sangat dipraktiskan. Contohnya nanti bila awak pergi ke sekolah, besar kemungkinan awak akan dapat seorang guru yang kita kata guru senior menjadi mentor kepada awak, menjadi coach pada awak. Itu kemungkinan akan berlaku lah. Okey, tapi dia nak dilaksanakan secara formal, tak ada. Itu sebabnya sekarang ni dia datang balik yang saya kata tadi SIC+, datang balik SIP, datang rakan elite. Ini adalah untuk yang ni lah, menjadi mentor kepada guru-guru, terutama sekali guru-guru baru. Ya, Allah. Seterusnya dikata sini, school, subject group or system developing consensus model of good practice. Dia buat satu pengajaran yang boleh menjadi ikutan oleh orang lain. Dan satu lagi, teacher and leaders reviewing student performance data together and jointly develop solution. Yang ini kita buat, memang kita buat. Yang mana nanti kalau awak kat sekolah, bila habis peperiksaan dalam panel tu akan tengok apakah dia di antara masalah-masalah timbul dalam subjek, mungkin bahagian-bahagian tertentu yang susah nak jawab, soalan-soalan tu nanti dia akan analyse balik soalan-soalan peperiksaan dan sebagainya, tengok bahagian mana yang perlu ditekankan. Okey, ini adalah merupakan kaedah yang dijalankan di kebanyakan sekolah di dunia, terutama sekali di Amerika Syarikat lah. Walaupun Amerika Syarikat ni dia bukan merupakan kalau kita kata daripada segi pencapaian akademik ataupun pendidikannya bukan yang terbaik, tapi dia mengekalkan kedudukan dia selalunya dalam the top rank lah. Di Ontario, di Hong Kong, ini di antara kaedah yang digunakan lah. Okey, bila dah dapat semua tu tuan-tuan dan puan, kita akan patah balik kepada apakah yang kita katakan sebagai PLC. Okey, PLC ni saya nak semua baca, semua baca. Yang ni yang saya tandakan ni, yang dalam ni. Ini je. Saya nak awak semua baca. Nanti kan saya akan cuba tanya apa yang awak faham berkenaan dengan PLC. Dia kena faham betul-betul ni, tak faham kan tak boleh. Dan kali ni saya harap janganlah lama-lama sangat nak menjawab. Jawab aja, sebab apa? Dia bukan ada betul salah, kita nak tengok pandangan. Okey. PLC itu apa dia? Okey. Baik, siapa nak jawab apakah dia PLC pada fahaman awak merujuk kepada apa yang saya minta awak baca ni? What is PLC according to your understanding? Based on whatever that you have read. Ada siapa-siapa nak respon? Saya nak cuba. Boleh, silakan. Muhammad siapa tu? Muhammad Nabil. Okey, Muhammad Nabil, silakan. Jadi PLC ini merupakan satu platform untuk semua guru-guru yang berkemahiran tinggi untuk membincangkan bagaimana kita boleh meningkatkan kemenjadian murid seorang itu. Bab kata three brain are better than one. Oh boy, bagusnya. Two head are better than one pun ya jugalah kan, betul. Very good. Itu satu yang sangat relevan. Okay, terima kasih banyak. Ada siapa lagi nak respon? Bagus. Ni dah kira bagus lah. Boleh respon dah macam tu kira bagus lah. Anybody else would like to respond? Alah you all ni. Apalah tidur apa ke? Ada siapa nak respon tak? Yes, Adisah, please. Hi sir. Okay, Assalamualaikum. And good afternoon everyone. So saya rasa apa yang saya faham lah daripada PLC ni is dia nak guru-guru untuk bekerjasama lah dalam mendidik pelajar, sebab bila there's more, lagi banyak idea, lagi banyak pandangan dia, dan semua orang committed, dia akan menjadikan produce a better student lah. That's apa yang saya faham. Thank you. Good. Okay, thank you very much. Ada soalan lagi tak? Saya nak soalan lagi kalau boleh. Sebab jawapan tu kira menarik-menarik lah semua ni.
Ada tak siapa lagi nak jawab? Anyone? Saya nak cuba cek. Okay, please Intan. Apa yang saya faham, PLC ni dia guru kepada murid. Maksudnya sekumpulan guru bekerja secara profesional untuk nak menjadikan murid tu sebagai murid yang cemerlang. Okey. Betul. Jawapan yang ketiga-tiga awak ni betul. Tapi saya nak pesan dengan awak semua, how many of you here, about 60, just now ada sampai 61 saya tengok tadi. All the groups lah sebenarnya. Kalau sekiranya awak jumpa geng-geng awak yang lain, V1, V2, V3, V4, sampailah V berapa belas, 13, 14, 15, 16, 17 tu, bagi tahu bahawa PLC ni dia kata orang kalau nak semayang tu kena ada rukun. Okey. Rukun ni maksudnya tak boleh tidak, mesti ada. Kalau tak ada rukun ini dia tak sah. Okey. Yang pertama sekali untuk membina kita katakan komuniti pembelajaran profesional itu, sama ada dalam diri seseorang guru ataupun nak membina PLC itu di sekolah, guru tersebut terlebih dahulu mesti committed. You have to be committed to your job. Dia mesti seorang yang committed pada tugas dia. Orang yang committed ini tuan-tuan dan puan-puan, itu sebabnya tanyalah kepada budak bahasa Inggeris. Bila kita kata someone the word committed ini, degree dia, tahap dia sangat tinggi, sebab apabila seorang tu dia bunuh diri, dia tak kata I kill myself. Tak ada. Dia akan kata he commit suicide. Commit. Tu committed tu. Dan commit ini bukan satu perkara yang kita kata boleh buat-buat. Dia tidak boleh dibuat-buat. Saya maksudkan di sini bahawa apabila kita menjadi guru, selagi mana kita tidak ada roh guru itu dalam diri kita, you are not going to be having that commitment in teaching. Bukan satu benda yang kita buat-buat. Tak. I'm very lucky lah in the sense that saya ni kira bertuah juga sebab saya nak jadi guru dan saya jadi guru. So saya ada lebih kurang dalam a month to go ataupun less than a month khidmat saya sebagai seorang guru. Lepas ni saya nak pencen, saya nak bersara. Tapi yang menyebabkan saya rasa puas hati bahawa not a day in my teaching life ni yang saya menyesal jadi seorang guru. So I will actually go for the very extreme lah, maksudnya kalau buat kerja sungguh-sungguh. Bukan setakat yang Mimi kata tadi bayar gaji cukup. Bukan itu. Sebab saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, apabila you bertugas, you menjalankan tugas you berkhidmat, itu perkataan dia perkataan khidmat pun. Kalau kita berkhidmat ni patutnya tak payah bayar gaji, khidmat kan. Tapi kita ni adalah dibayar gaji, berkhidmat dan dibayar gaji. Kita patut mensyukuri apa yang kita dapat. Sebab I can tell you, saya tahu sendiri sebab there are many, even thousand of them yang nak jadi guru tapi tak berjaya. They really want to become a teacher but they cannot get it. Sama ada dia tidak melepasi daripada segi keputusan peperiksaan, dia tak melepasi ujian kelayakan, the one that you all went through, ujian kelayakan, dia tidak melepasi the interview that you all went through. Banyaklah dia tak lepas dan dia tak dapat jadi guru walaupun dia sebenarnya sangat-sangat nak jadi guru. So kepada yang dah dapat peluang ini, you need to be committed. Kalau kiranya you all tak committed, you will have problems to fit yourself in the PLC group. PLC ni kalau tak committed tak boleh. Itu yang pertama sekali. Tu cerita dia. Okey. Yang kedua ni kita mesti ada sifat untuk bekerjasama macam yang you all cakap tadilah. Kalau kita kerja sendiri-sendiri, yes, you can perform. But it won't be the same. Sebabnya cerita dia macam ni. Kalau you all tengoklah di dalam kelas awak mungkin ada dalam 15, 16, 17 orang, and each and every one of you is very unique.
setiap daripada awak ni sangat-sangat unik. Ya. Dia unik daripada segi pengetahuan, unik dari segi pendapat, unik dari segi pandangan, unik lah. Ya. Kalau kita melihat bahawa kita sahaja, that means you are not opening to others. That means kan kita memang tak boleh nak collaborate. Memang kita tak boleh nak bekerjasama. Memang kita tak boleh nak, macam kita kata dalam kerja pasukan, kita tak boleh. Sebab kita terlalu ego dengan individualistik kita. And that is not a good thing as a teacher. Sebab cikgu ni dia memang kena bekerjasama dengan orang lain. Nanti kalau you all pergi kat sekolah, you all akan tengok ada cikgu-cikgu lain, learn from them. As how they will learn from you. Itu cerita dia. Dan satu lagi saya nak pesan, tuan-tuan dan puan, kalau jadi cikgu ni jangan kedekut. Especially the knowledge lah, the knowledge. Jangan kedekutkan ilmu yang ada. Sebab ilmu ni bukan hak kita tau. The knowledge is not yours. The knowledge is given. Itu sebab dia kata knowledge is God given. Maknanya pengetahuan itu Tuhan yang bagi. Kenapa seorang itu lebih baik daripada orang lain? Sebab he or she is given the knowledge by God. Okay? Jangan bila kata saya baca daripada pukul 3 pagi, 4 pagi. Memang betul. Ada orang baca pukul 3 pagi sampai 7 pagi pun ada. Ada orang baca 1 hari pun ada. Tapi you mungkin telah dipilih menjadi seorang yang baca faham. Ada orang yang baca tak faham. That's how it is. Kita kena faham tu bahawa jangan kedekut. Terutama sekali kedekut duit tak apa. Kedekut ilmu jangan. Jangan sekali-kali kedekut ilmu. Okay. Dan satu lagi dia kata sini bahawa dia mestilah PLC ni, the whole idea of PLC is actually continuous. Dia continuous, sentiasa berterusan. Berterusan apa? Berterusan merealisasikan kemenjadian guru. Kemenjadian murid. That means kan, kita akan lihat bahawa bila jadi cikgu ni, salah satu daripada objektif menjadi guru ni ialah memanusiakan murid. Sebab ada di kalangan murid-murid, dia tak jadi manusia, dia jadi binatang. Dia buat perangai yang orang manusia sendiri tak buat. Macam tu. So kita nak memanusiakan murid-murid kita. Ataupun manusia ni mungkin perkara dia tak berapa sedap. Dia kata menginsankan insan. Menginsankan individu itu. Itu sebab dia kata kemenjadian murid. Maknanya dia akan jadi sebagaimana yang kita harap dia menjadi. Don't be surprised later on, ladies and gentlemen. Dia kalangan murid-murid awak nanti akan jadi, ada yang jadi doktor, ada jadi engineer, ada jadi postman, ada jadi polis. And don't be surprised that some of your student might also be bank robbers, drug addict. Ada. Dan kita seboleh-bolehnya kita nak laksanakan tugas kita supaya dia tidak menuju ke arah yang itu. Okay, so apa kalau kita boleh kupas sikit, dia kata macam ni. Okay, dia kata community itu bermaksud sekumpulan manusia. That means you cannot do PLC if you work alone. Itu pertama sekali syarat dia. Nanti kalau awak nanti tengok dalam kerja khusus awak nanti, dia memang suruh buat macam ni. You have to work together in a group of 3 ke, in a group of 4 ke, in a group of 5 ke. You tidak boleh membuat satu-satu kerja itu secara bersendirian. So community bermaksud kumpulan manusia yang punya hasrat yang dikongsi bersama. It has to be very much shared among the members, ataupun dalam ahli-ahli itu. Pembelajaran sini bermaksud tindakan berterusan untuk mengatasi rasa ingin tahu. So rasa ingin tahu, you wanted to know something and you learn. So whatever that you learn is actually very much something new knowledge baru. Dan kita kata di sini professional bermaksud seorang itu memiliki kemahiran atau latihan dalam bidang yang khusus. Macam you all lah. You all nak jadi cikgu, you kena lalui satu, kita kata sebagai satu kursus untuk jadi cikgu. Kita tak pilih cikgu ni ikut main baling dia, siapa-siapa kena tu jadi cikgu. Tak. Kita pilih, kita didik, kita bagi kata orang tu pengajaran, you all pergi lalui segala jadi bentuk amali, bentuk praktikal, semua tu lah. Supaya nanti bila you all bila keluar jadi cikgu, you know what you're supposed to do. Itu sebabnya PLC ni memang dikhususkan kepada bidang pendidikan. Okey, ini idea utama PLC. Idea utama PLC ada 3. Yang pertama sekali dalam PLC ni dia mesti memastikan bahawa semua murid tu belajar. Dia bukan maksudnya semua murid berdapat A. It doesn't mean that everyone should get an A. Bukan.
dia mesti pastikan bahawa semua murid itu belajar. Kalau murid itu dapat A, is actually very much a bonus. Budak bagus, bonus lah. Tapi kalau you mengajar di sekolah yang budak tak bagus, janganlah bila habis belajar, budak tu still tak bagus. If the student cannot read, it's very unfair after the student leave the school and they still cannot read. Faham tak maksud saya ni? Maksud saya ialah apabila kita jadi guru dan kita ada budak yang tidak boleh menulis, tidak boleh membaca, adalah sangat-sangat tidak adil apabila dia melalui proses dalam kita kata sistem kita ni sampai habis darjah 6 tahun 6 tu habis dan dia masih tidak boleh menulis dan membaca. It's so unfair. So itu maksudnya dikatakan bahawa PLC ni menekankan kepada pembelajaran murid. Guru perlu memastikan bahawa semua murid belajar berasaskan kepada perkembangan diri murid-murid. Idea yang kedua, idea utama, dia panggil the big idea lah. Big idea yang kedua ialah membina budaya kolaboratif. Jadi PLC ni saya bagi tahu tadi, dia tidak boleh buat sendiri-sendiri, dia mesti dalam kumpulan. So kita katakan bahawa sekumpulan guru berkongsi amalan profesional untuk meningkatkan PDPC mereka. That means kan, saya belajar pada awak belajar pada saya belajar pada dia belajar pada saya. Macam itulah. So kalau dalam kumpulan-kumpulan awak ni, if you look at what actually happen in your class, for example, ada di kalangan awak ni yang memang ada apa kita kata, ada kelebihan yang you have that, you portray that good teacher trait tau. Kita karakter cikgu tu dah ada. So kita kongsilah what exactly that you do. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, big idea yang ketiga di bawah PLC ni adalah memastikan bahawa fokus ataupun tujuannya adalah untuk outcome murid. Outcome ni maksudnya dia punya hasil murid tu sendiri apa dia. Memastikan bahawa pembelajaran berorientasikan kepada peningkatan pencapaian murid ke tahap yang lebih tinggi. Kalau dia dapat A, apa lagi tinggi? Adalah kod A plus ke A campur ke A bintang ke terpulang lah. Kalau dia dapat B, B tambah sikit lah. B. Kalau dia dapat C kita naikkan. Kalau dia dapat, bukan maksudnya budak E itu kita nak jadikan A. That is not the idea. Kalau budak E itu dia tak boleh menulis, sekarang ni dia boleh menulis. Kalau dia tak boleh mengeja, dia boleh mengeja. Mungkin dia masih lagi dapat nombor 30, tapi dia dapat nombor 30 dan dia boleh mengeja. Jangan terkejut tuan-tuan dan puan bahawa you nanti pergi sekolah. Mungkin you tak pergi sebab saya tahulah, saya pergi sekolah pedalaman ni saya tahu. Dia darjah 6 dia tak boleh heja nama dia sendiri. Can you just imagine? Darjah 6 they cannot even write their own name. Ada? Dia dah masuk kumpulan yang kita kata buta huruf lah. Illiterate. Okay. PLC akan sentiasa bertanya kepada 4 soalan kritikal. Ini kalau siapa-siapa nak tangkap gambar ke apa, ambil lah. These are 4 critical question of PLC. Dia kan sebab 4 critical question ni dia melihat kepada apa yang guru perlu buat. Yang pertama dia kata, apakah aspek yang kita ingin murid kita belajar? What do you want the student to learn? Bila kita kata soalan ini, dan kita akan fokus kepada apa yang nak belajar. Tujuan soalan ini adalah merujuk kepada apakah dia fokus bidang ataupun fokus konten, fokus kandungan yang kita boleh buat. So kalau kita kata apa aspek yang kita nak budak kita belajar, that means the focus of whatever it is lah. Kalau dalam bahasa Inggeris tu dia kata okay, focus of the language, bahasa tu. Mungkin penggunaan bahasa ke tata bahasa ke whatever it is lah. Okay, soalan yang kedua, bagaimana kita tahu murid kita sedang belajar? How do you know that the student actually learning? Ini ada satu yang kita katakan sebagai inquiry system. Inquiry ni maksudnya dia nak inquire something, nak tengok macam mana sebenarnya budak ni belajar. What exactly happen? Mungkin dari segi penyoalan yang you buat ke, mungkin dari segi aktiviti yang you laksanakan ke, yang menggambarkan pelajar itu sedang ataupun sedang belajar lah. That's actually the whole thing. Bagaimana kita respon sekiranya mereka tidak belajar? If you teach them and you didn't actually see that your student are learning, kita ajar tapi dia tak faham, kita ajar dia tak tahu. So what exactly is actually focusing here? Dia akan fokus kepada inovasi. Apakah inovasi-inovasi yang kita boleh buat supaya pelajar kita ni dia faham apa yang kita ajar? Mungkin dengan tambah kaedah ke, bagi satu macam kita kata like some of the thing yang mungkin aktiviti-aktiviti yang agak berlainan daripada biasa, mungkin penggunaan alat media ke, these are all the thing yang kita akan innovate. Kalau kita tahu budak kita tidak
tidak belajar. Dan bagaimana kita respon sekiranya mereka belajar? What exactly that we need to do if we know that they are actually learning? Dia akan memberi impak kepada kita. Dia memberi impak kepada kita bahawa ada amalan-amalan kita ni. Amalan ni maksudnya practices lah. Kaedah pengajaran kita yang kita boleh kongsi dengan orang. Because you teach them and they understand. You teach your student understand. Boleh maklum pada kawan kita bahawa I tried ni, budak faham tau. Saya dah cuba yang ni dah, budak boleh faham. So why not you cuba? Macam tu. So itu akan jadi impak dia lah. Okey, saya akan berhenti di sini sekejap. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada apa nak tanya tak? Ada siapa nak tanya? Tak ada. Insan yang tak ada. Orang lain ada tak? Okey, kalau tak ada kita sambung. Yang ini tak berapa penting sangat saja saya langkah yang ni. Ini pun tak payahlah. Nanti kalau saya pergi kepada apa yang kita pergi kepada alat itu. Okey. Yang dua apa sekejap ya. Ini alat kolaboratif tu nanti. Ini tak payahlah. Okey. Ini pencapaian tadi dapat. Okey. Kita tengok sini. Ini sikitlah. Tapi di sini pun tak berapa banyak sangat yang kita boleh kupas. Sebab ini kita nak lihat bagaimana pelaksanaan PLC di sekolah. Sebab PLC di sekolah ni jadi isu dulu pada awal ni, jadi isu sebab ramai sekolah yang tak nak, banyak sekolah yang tak nak, ramai cikgu yang tak nak. Tapi kita lihat bahawa antara isu yang timbul adalah penerimaan warga organisasi, warga sekolah lah contohnya sini. Sebab ramai yang kata tak payah pula buat apa semua kan. Tapi kita lihat bahawa sebenarnya sebab kita ada kaedah guru cemerlang. Siapa-siapa yang ingat guru cemerlang. Guru cemerlang ni adalah guru yang dia mampu buat satu-satu perkara tu dengan baik. Dan kita lihat bahawa ada di kalangan guru cemerlang ni, dia memang dah menghasilkan banyak inovasi lah. Banyak inovasi, banyak perkara yang dia kata boleh dikongsikan. So kita minta lah kalau boleh dikongsikan dengan yang lain. Tu kata amalan terbaik akan terhasil. Dan PLC ni juga kalau boleh dia nak melihat bagaimana dia nak memotivasikan guru, terutama sekali dalam dia kata situ fun teaching, mengajar dengan rasa ceria, dengan rasa seronok, the fun teaching, and at the same time budak ni dia akan memotivasikan budak dengan fun learning. That means kan dia tak adalah macam kita kata terlalu drag sangat macam kita cikgu mengajar, budak mengajar macam tu je. Dari segi banyak benda lain yang dia boleh buat. Okey. Kita sambung sikit lagi. Ini. Okey, ini penting. Okey. Ini adalah saya bagi tahu ya. Ini kalau kita tengok okey. Dia kata sini strategi dan alat-alat kolaboratif. Okey, strategi dan alat-alat kolaboratif dalam PLC. Okey. Yang bulat-bulat ni, yang warna coklat, warna biru, warna warna merah, warna kuning ni, yang dalam yang bulat ni reflective dialogue, deprivatization of practice, collective focus on student learning, collaboration, shared norms and value, yang dalam bulat ni tuan-tuan, namanya strategi. Okey, kita ada 5 strategi dalam PLC, iaitu reflective dialogue, deprivatization of practice, collective focus on student learning, collaboration and shared norms and value. Itu adalah strategi. Strategi ya. Okey, yang di bawah strategi ni bagi setiap satu strategi dia ada 4 dalam kotak. Okey. Ada teacher study group, using discussion protocol, book club, apa semua ni, semua ni lah. Semua yang dalam kotak ni namanya alat kolaboratif. Okay. So bermaksud di sini bahawa di bawah PLC ada 5 strategi dan ada 20 alat kolaboratif. Okey. Saya nak maklumkan di sini bahawa strategi itu kekal 5. Dia akan kekal 5 lah. Tetapi alat kolaboratif ni dia boleh lebih daripada 20. Maknanya yang di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang kita tekankan adalah yang
Yang 20 dia lah. Tapi saya nak maklum pada tuan-tuan dan puan satu perkara. Okey. Yang paling popular dalam alat-alat kolaboratif tu adalah yang warna merah. Peer coaching, lesson study, learning walk dan teacher sharing session. Ini yang paling popular. Okey. Yang bintang ni tuan-tuan dan puan, yang bintang ni data analysis, book club, video kritik, ini kita pernah buat tetapi dia tidak menjadi fokus di sekolah-sekolah. Yang warna hitam ni, teacher study group, critical friend group, horizontal vertical team dan juga problem solving group ni, ini adalah merupakan alat kolaboratif yang terakhir sekali yang kami dedahkan kepada guru-guru sekolah. Tapi di sekolah, kalau ikutnya, yang warna merah ni memang dilaksanakan setiap tahun. Terutama sekali lesson study dan learning walk. Terutama sekali lesson study dan learning walk ni dah jadi macam amalan di sekolah. Dan salah satu tugasan awak nanti dalam PRKA adalah menggunakan kaedah ataupun alat kolaboratif lesson study ini untuk awak nak selesaikan isu dalam tugasan awak. Okey, apa yang dimaksudkan dalam strategi-strategi? Okey, kita tengok sikit sebab lepas ni kan dah nak habis lah. Okey. Ini dalam bahasa Melayu, reflective dialogue, perkongsian amalan terbaik. Ini kita kata deprivatization of practice tadi. Perkongsian terhadap pembelajaran murid, kolaboratif dan perkongsian norma dan nilai. Ini dalam bahasa Melayu dia lah. Okey. Penerangan dia yang TSG, VC, BC ni adalah istilah yang kita gunakan lah. Yang ini adalah yang telah kita laksanakan. Itu sebabnya kalau tengok dalam perkongsian norma dan nilai, shared norms and value ni, kita tak buat satu pun lagi. Di sekolah tak buat satu pun lagi. Tapi di bawah reflective dialogue, kita ada teacher study group, vertical group, video kritik dan juga book club. Ini kita dah buat. Di bawah perkongsian amalan terbaik, semua kita buat. Teacher sharing session, learning study, peer coaching, learning walk. Di bawah perkongsian terhadap pembelajaran murid, kita dah buat dialog prestasi tadi. Apa? Dia panggil apa? Allah. Kadang-kadang lupa dah. Banyak sangat dah lupa. Data analysis. Alah, sorry lah. DA itu adalah data analysis dan juga critical friend group. Di sini kita ada horizontal vertical team dan juga problem solving group. Ini. Okey, tapi apa maksud bagi setiap satu strategi itu? Okey. Strategi ini bermaksud, kalau kita kata reflective dialogue ni, maksudnya adalah perbincangan yang berfokuskan kepada aktiviti pengajaran, so teaching issues, pengajaran dan pembelajaran terbaik untuk membuat penambahbaikan secara kolaboratif. Itu maksud di bawah reflective dialogue tu. So reflective dialogue ni tujuan dia adalah berdialog dalam kumpulan, selalunya memfokuskan kepada PDP lah dan apa yang boleh ditambah baik. Itu sebab itu kalau kita tengok teacher study group, video kritik dan juga book club ini dilaksanakan di bawah strategi ini. Okey, yang kita katakan perkongsian amalan terbaik itu apa dia? Dia kata sini perlakuan yang membawa kepada guru untuk melaksanakan perkongsian amalan bilik darjah secara terbuka yang melibatkan pemerhatian oleh rakan guru lain. Itu sebabnya kalau kita buat lesson study ni tuan-tuan dan puan, kita akan jemput cikgu-cikgu lain datang tengok kelas kita bagaimana kita mengajar. Kalau kita ada learning walk, kita akan masuk dalam kelas orang dan kita melihat bagaimana kawan-kawan kita mengajar. Kalau kita tengok peer coaching, dia ada coach dan juga ada coachee dan coach dia kata. Yang jadi coach dan jadi coachee. Coachee itu yang di coach itulah. Dan kedua-duanya adalah very much like sharing apa yang berlaku. Itu maksud dia. Perkongsian terhadap pembelajaran murid maksudnya adalah aktiviti sesuatu awalan PLC adalah untuk meningkatkan dan membangunkan pembelajaran semua murid. So daripada data analisis, daripada critical friend group ini, kita lihat bagaimana kita boleh melihat bagaimana kita boleh meningkatkan dan juga membangunkan pembelajaran semua murid secara keseluruhan. So inilah maksud-maksud dia. Yang kolaboratif maksud di sini perkongsian strategi dan juga teknik pengajaran, membuat keputusan tentang isu-isu pengajaran dan penjanaan idea yang meningkatkan pembelajaran warga sekolah. Ini maksud kolaboratif. Maknanya dia collaborate dengan kawan-kawan dia di sekolah. Dan satu lagi, yang ini yang kita tak buat satu pun
adalah perkongsian idea yang dipersetujui oleh komuniti PLC tentang nilai, misi, norma yang membawa kepada pembentukan perlakuan profesional. So yang ini nanti adalah merupakan bapak kepada semua ni lah. That means kalau kita dah buat semua ni, dia akan wujudkan satu yang kita namakan sebagai budaya sekolah. Itu cerita dia. Okey. Boleh kepaham ni. Ini tak payahlah, ini dia ini tak payah, ni nanti kan apa, kalau boleh balik baca je lah. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak tamatkan sesi yang pertama ini berkenaan dengan kualiti dan juga PLC ni daripada Narendra Modi ni. Narendra Modi ni. Very simple but yet very powerful. Dia katakan kalau kita nak mengubah sesuatu ni, kalau kita nak buat sesuatu ni, dia kata mind is never a problem. Mindset is. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan, kalau kita nak berubah, kalau kita nak buat suatu perkara, kalau kita nak whatever it is lah, your mindset must be right. Kalau mindset kita, mindset ni maksudnya kalau kita tak ada lah. Kalau kita kata ini tak ada lah, tak boleh, memang tak boleh jawabnya. So dia kata the mind is not the problem, the mindset is. So please set your mind for the betterment, whatever that you're doing. Kalau kita nak set kita punya pemikiran, setkan kepada yang positif, setkan kepada yang baik. Kalau it's always people will always say this, you are what you think, dia kata. Memanglah ada yang kata you are what you eat, tapi dia kata you are what you think. Kalau kita fikirkan sesuatu tu yang negatif, jangan kita expect dia akan jadi positif. Sebab itu pemikiran kita. Kalau kita fikirkan satu yang positif, kita boleh expect lah benda tu akan timbul yang positif. Sebab kita tak fikir benda yang negatif. Walaupun orang kata, kena fikir juga yang buruk. Ya betul, kita kena fikir yang buruk. Tapi jangan fikirkan yang buruk semua. Okay? So that's actually the issue here. Dan saya rasa saya tamat di sini sekejap dulu. Saya bagi masa lebih kurang dalam 2-3 minit kalau siapa-siapa nak bertanya sebelum kita pergi kepada pelaksanaan alat kolaboratif. Ada apa nak tanya tak? Faham ke apa yang saya cerita ni? G10, are you all okay or not? Subhanallah, bercakap seorang lah aku ni. Don't tell me not even one can respond. Okay, sir. Faham. Faham ke? V5? V5? Ya, faham. Ya. V8? V8 tak ada lah kot ya. Semua dah pergi main bola apa ke? V8? Okey ke? Okey ke tak? Okey. Ada tu tak ada lah. Okey ke tak okey? Faham ke tak? Okey je, okey. Sure. V12? Faham ke? Faham. Okey, kalau faham kita berhenti di sini 2 minit. Awak jangan pergi mana-mana. Kalau nak berdiri, berdiri. Kalau nak minum, pergi minum. Sekarang ni 4.18, 4.20 kita sambung. Saya dah buka saya punya earphone ni sebab telinga saya dah terbengang sudah. Okey, 8.20 will come back and continue. Okay, sementara kita tunggu Cik Yus berehat, saya nak maklumkannya link kehadiran untuk hari ini sekejap lagi saya akan edarkan dalam chat box. Saya ulang balik, link kehadiran untuk hari ini saya akan edarkan dalam chat box. Sebentar lagi mungkin sesi terus ini sambil-sambil Cik Yus cakap saya akan masukkan lah. Saya fikir mana masa yang keadaan yang sesuai, saya akan terus bagi. Jadi untuk kehadiran hari ini jering-jeringlah juga. Dia keluar dalam chat box. Chat box. Nak sebut pun dah sasul dah petang-petang ni. Aku ingat cerita boleh dapat ni Nintendo sedap petang-petang macam ni kan. Nak cari cendol. Dapat tidur sedap je. Itu yang dia baca Cik Yus. Itulah pun. Saya pukul berapa? 4.20 saya start balik.
Okey, sementara kita menunggu Cik Yus untuk memulakan sesi yang seterusnya, saya juga suka nak pesan kepada semua pelajar dah boleh mula intai-intai siapa pasangan praktikum dah boleh mula intai-intai pasangan praktikum. Nanti sampai tiba waktu dan ketikanya saya akan buat penyenaraian. Jadi bolehlah nanti semua pelajar beri kerjasama lah. Janganlah nanti bila orang kata bila dah tiba waktu dan ketikanya, cik saya tak ada siapa nak berpasangan dengan saya. Kalau awak utarakan ayat macam tu, saya nak bagi tahu awal, ketahuilah bahawasanya awak tu yang bermasalah. Sebab orang tak nak berpasangan dengan awak. Jadi daripada sekarang, buatlah perhubungan yang baik dengan kawan-kawan mana yang belum ambil lesen, yang belum ada lesen, pergilah ambil lesen. Mana yang belum ada kenderaan, nak suruh beli kenderaan, payah juga kan. Siap sedia untuk mengusahakan tentang kenderaan. Ya, saya tak kata kena beli. Mungkin pinjam daripada abang ke, pinjam bapak punya ke, ataupun korang ada kenderaan sendiri. Saya tengok korang punya kenderaan pun hebat-hebat. Saya kalau lalu kat asrama tu saya gerun. Saya kata kereta student lagi hebat daripada kereta pensyarah Cik Yus. Betul. Itu cerita dia. Okey Cik Yus, boleh serah. Boleh. Okey. Gitu. Okey, right. Terima kasih banyak. Okey, saya sambung yang ini. Yang ini penting sikit lah sebab ini akan dia akan pergi kepada dia akan pergi kepada apa yang awak akan lakukan nanti dalam kerja khusus awak tu nanti. Pelaksanaan alat kolaboratif, saya akan fokuskan kepada dua, iaitu satu lesson study dan satu learning walk. Saya akan fokuskan pada dua ni, walaupun dalam kerja khusus tu nanti dia akan lebih menjurus kepada lesson study. Tapi learning walk ni dia popular di sekolah. Jadi saya akan bawa jugalah lesson study dan juga learning walk ni. Alat-alat kolaboratif lain nanti saya akan pass pada Tuan Haji Nakai, dan nanti Tuan Haji Nakai akan pass pada ketua unit awak. Dan ketua unit boleh kongsi dengan yang lain lah. Jangan simpan-simpan benda ni, sebab ini bukan harta kita, dan pembacaan tu pun nanti dia tidak ada nama, dan saya minta kalau boleh jasa baik semua, jangan pula awak keluarkan satu artikel, awak tulis nama awak. Sebab yang buat yang menulis ni adalah satu tim, di bawah satu tim yang pakar-pakar semua, dan kita tak tulis nama sebab kita nak dia kekal sebagai harta intelek tim itu. Jangan nanti bila awak tengok ini boleh buat ni, buat satu essay, buat satu artikel pula, awak buat artikel awak publish pula dah. Nanti kena saman nanya je. Sebab yang asal tu sekali dengan dia punya tarikh, sekali dengan penulis, semua ada pada ketua kumpulan kami, Dr. Jeffrey Mat Yassin. Dia pegang. Dia pegangnya tu sebab kita tak boleh kita tak boleh nak terbitkan, kita tak boleh nak publish sebab kita tak cukup duit. Sebab peruntukan untuk penulisan ada, peruntukan untuk penerbitan tak ada. Jadi kita hasilkan aja, dan ini tidak dikongsi di mana-mana IPG sini aja yang kongsi. Sebab saya berada di IPG ni, saya rasa adalah tidak adil lah kalau sekiranya benda tu ada dan baik untuk awak dan tidak dikongsi. Cuma jangan nanti awak tulis pula dah dalam tu kata awak punya, itu it's very unfair lah. Okay, so ini pelaksanaan alat-alat kolaboratif. Okay, nombor 2 tu tak payah. Okay, saya nak awak tulis perkataan Catherine Lewis ni. Catherine Lewis ni sekejap kalau kita tengok boleh ke tak boleh. Tolong tengok ini, kalau nampak bagi tahu. Sekejap. Sekejap. Nampak kah? Nampak. Okay. Nampak. Saya tak tahu macam sebab ini saya rasa dia punya sekejap ya, saya nak tengok kalau boleh. Ini dah 100 dah ni. Jadi kalau tak dengar tu tak apa.
Kalau tak dengar tak apa, awak tulis ni Catherine Lewis Japan Lesson Study. Dia tak lama, dia lebih kurang dalam 2 minit lebih je. 2 minit dalam 2 minit 15 saat je. Yang lain tu ada dia punya apa, ada dia punya dia punya advertisement. Saya nak awak dengar betul-betul, tapi minta maaf lah, ini Catherine Lewis ni dia dalam bahasa Inggeris ya. Tapi dia gunakan basic English, bukan dia gunakan bombastic English, tak. Saya jangkakan semua akan faham lah. Cuba kita dengar apa dia cakap dulu berkenaan dengan lesson study. Cik Yus, audio tak masuk Cik Yus. Ya, apa dia? Audio tak masuk. Oh, audio tak masuk ke? Ha. Allah, macam mana nak buat ni Haji? Sekejap, tak apa. Okay. Macam mana nak buat? Okey, saya rasa macam inilah, tak apa. Nanti saya akan bagi juga pada Haji yang ini, sebab sebenarnya saya pun kalau boleh saya tak nak juga nak kacau konten tu, sebab kalau sekiranya masa mengajar dan masa saya buat ni saya nak sambungnya. Cuma nanti awak tolong tulis di dalam YouTube Catherine Lewis Japan Lesson Study. Okey. Catherine Lewis Japan Lesson Study ni dia saya tak tahu kenapa audio dia tak masuk, minta maaf dah awak download lebih kurang dalam 2 minit 15 saat je download dan tolong dengar apa dia kata berkenaan dengan Japan Lesson Study ni. Sebab asas kita untuk lesson study di Malaysia ni ialah yang dilakukan di Jepun. Okey, ada perbezaan sikit lah. Saya tunjukkan terus ya. Okey. Dia cerita dia macam ni. Ini kitaran, dia panggil kitaran lesson study. Okey. Ini yang kita buat di Malaysia. Okey, kita buat di Malaysia. Kitaran dia beginilah. Dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey. Di Jepun dia tidak ada dia tidak ada nombor 1, dia tidak ada nombor 3. Di Jepun dia ada 2, 4, 5, 6. Okey. Di Malaysia kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebab kita nak cuba bina elemen kolaboratif tu, elemen kerjasama tu. Okey. Nanti sekarang saya cerita sikit berkenaan dengan apa kita katakan sebagai sebagai lesson study Malaysia ni. Okey. Haji apa tu, itu ke dia? Haji nak kait? Okey. Okey. Haji nak kait dah dah buat dalam chat box. So thank you very much. Itu senang, dia pendek je tapi very dia punya yang 2 minit ni very powerful pada saya lah, very powerful, dia very condensed dan dia banyak maklumat. Banyak sangat maklumat yang kita boleh belajar apa itu lesson study. Okey, ini kita ambil kitaran lesson study di Malaysia. Okey, saya cerita satu-satu ni supaya awak semua tahu bagaimana nanti awak nak buat lesson study dalam tugasan awak. Okey, yang pertama apabila kita di sekolah lah, saya ambil bayangan ini di sekolah. Apabila di sekolah, cikgu nak buat lesson study, pertama sekali dia kena buat ialah membentuk kumpulan lesson study. Okey, kumpulan lesson study ni biasanya paling ideal dalam 5-6 orang. Paling ideal lah 5-6 orang. Tapi saya jangkakan dalam kumpulan awak nanti yang awak buat dalam assignment adalah 3 orang. 3 orang. Boleh lah, maknanya masih lagi boleh berkolaborasi. Kalau nanti kumpulan awak tak ada 3 orang, katalah dia buat in the group of 3, yang ada tinggal 2. Yang 2 tu tak boleh. Dia akan jadi 4-4. Dia akan jadi 4-4, maknanya kita pecah 2 orang tu kepada grup yang 4 orang. Jangan ada 1 orang 2 orang, satu grup tu 2 orang je. Tolong peringat ini. Okey, bila kita dah bentuk kumpulan lesson study, kita pertama sekali kita tentukan apa kita nak ajar. Itu dikatakan tentukan objektif pengajaran. Kalau contoh je, saya mengajar bahasa Inggeris. Jadi saya akan ambil contoh bahasa Inggeris lah, tapi dia contoh dia sama juga untuk subjek-subjek lain. Kalau dalam bahasa Inggeris, katakan you nak ajar student ini katalah reading comprehension, pemahaman. So kita kena tentukan objektif pengajaran kita. What do we want our student to achieve at the end of the teaching? Itu yang pertama. Okey. Bila kita dah dapat objektif, kita kena bina lesson plan kita tu bersama-sama dalam kumpulan. Okey. Inilah dia elemen lesson study pula. Inilah dia elemen PLC.
Sebab PLC ni dia tidak boleh buat seorang-seorang. Ramai orang tanya, adakah ini bermaksud PLC ni kena buat hari-hari? Adakah setiap kali kita nak banner rancangan pengajaran tu, kita nak buat banner rancangan pengajaran bersama ni, secara bersama ni hari-hari? The answer is no. Bukan hari-hari. Kaedah kita di Malaysia ni, apa yang kita buat, pelaksanaan lesson study di sekolah adalah 2 kali setahun. Cuma 2 kali saja. Satu kita buat semester 1, satu kita buat semester 2. So dalam satu semester adalah sekali ataupun 2 kali kita akan duduk sekali dengan kawan-kawan kita membina lesson plan. Lesson plan yang dibina bukan macam lesson plan sekolah. Sebab lesson plan sekolah ni dia terlalu ringkas. Dia kena lesson plan yang memang kena ikut urutan yang macam awak buat di last year. Kalau sekiranya masuk untuk bahasa Inggeris yang teaching of reading, teaching of writing tu macam itulah. Dia ada set induction dia ada dia punya presentation, ada dia punya development, ada dia punya ada dia punya production, ada semua tu ada. So kenapa kita banner bersama? Okey, banner bersama ni tujuan dia, saya bagi tahu ni tuan-tuan dan puan, your academic writing, inilah dia jawapan dia. Your academic writing yang you buat nanti dalam kerja khusus nanti, di sinilah dia isi dia. So dengar baik-baik. Okey, kenapa buat sama-sama? Sebab yang pertama sekali saya kata kan, apabila kita duduk sama-sama membina lesson plan, membina rancangan pengajaran, kita akan masukkan dalam rancangan pengajaran kita tu adalah input-input yang terbaik daripada ahli-ahli yang berbincang. Saya ada satu idea, Tuan Haji Nakai ada satu idea, Tuan Haji Cik Nur Ziman ada satu idea. Bila kita bincang idea tu, yang mana paling menarik adalah idea yang dimasukkan dalam rancangan pengajaran. The lesson plan tu akan masuk semua idea-idea yang terbaik. Itu sebabnya kita buat macam tu. Sebab itu juga kita katakan bahawa best practices, amalan-amalan terbaik itu adalah hasil daripada perbincangan dalam kumpulan. Jadi sepatutnya lesson plan yang dibina dalam kumpulan ni adalah lesson plan yang terbaik. Sebab bagi setiap satu section tu kita bincang dan yang masuk je biasa yang terbaik lah masuk. Yang tak baik kita tak masuk kan. Okey. Yang pertama, kedua, ketiga okey ke? Faham ke? That means you have to build up the team. Kemudian you tentukan apa you nak ajar. Yang ketiga you bina lesson plan sama-sama. 3 ni okey tak? Faham tak? Okey, good. Sekarang ni bila dah faham apa yang ketiga tu, yang keempat dia kata ajar dan perhati pengajaran. Okey. Bila kita kata ajar dan perhati pengajaran ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 2 makna. Dalam kumpulan tadi, yang kumpulan kita kata lesson plan ni, apabila kita buat, katalah saya ambil contoh yang buat tu dalam 6 orang. Okey, 6 orang yang membina bukan 6 orang yang membina 6 lesson plan, tak, 6 orang yang membina 1 lesson plan. Okey. Dan apabila dah habis lesson plan tu kita dah buat, dah settle dah, kita nak ajar. So 1 orang daripada yang 6 itu akan mengajar. Itu maksud dia. Kalau seorang mengajar, yang 5 tu akan perhatikan pengajaran. Okey. Tapi saya ada satu nota kecil sini. Nota sini dia bunyi dia, knowledgeable others ataupun kita kata pakar rujuk ni, knowledgeable others ni boleh terdiri daripada pengetua, guru besar, penolong kanan, ketua bidang, guru cemerlang, jurulatih, pensyarah, PPD dan sebagainya lah. Yang bukan dalam kumpulan yang 6 orang tadi tu. Yang 6 orang bina lesson plan tu terlibat dalam langkah 4 dan langkah 5. Okey, sekarang ni saya ambil contoh ya. Okey, katakan dalam kumpulan tu ada 6 orang. Ada 6 orang. Dan semasa dah siap dah, lesson plan tu dah siap dah, seorang daripada 6 itu, seorang daripada 6 tu akan mengajar. Kita ada situ katakan A, B, C, D, E, F. Okey, itu 6 orang kan? Okey. Dalam kumpulan A, B, C, D, E, F, yang mengajar A mengajar. So B, C, D, E, F akan duduk perhati pengajaran. Rasa-rasanya, kenapa dia perhati padahal dia orang buat lesson plan tu? Okey, the idea is this. Dia akan memerhatikan lesson plan, dia akan merhatikan pengajaran dan semasa pemerhatian tu dia akan lihat apa lagi yang boleh ditambah baik. Contoh dia buat katakan dalam dia punya set induction dia tunjuk video. Okey, set induction tengok video tapi video tu tak sesuai. Semasa itulah dia akan buat nanti pemerhatian dia bahawa penggunaan video dalam set induction adalah tidak sesuai. Macam itulah. Okey. Tapi di dalam pemerhatian ni langkah 4 ni kita ada juga seorang knowledgeable others. Kenapa kita panggil seorang knowledgeable others? Okey, knowledgeable others ni akan melihat apa yang berlaku dalam pengajaran.
Dia akan melihat apa yang berlaku dalam pengajaran. Di masa yang sama, dia juga nanti boleh diminta untuk melihat lesson plan ataupun rancangan pengajaran. Sebab dia tak bina rancangan pengajaran. Jadi dia boleh nanti nak perbetulkan rancangan pengajaran. Adakah ini maksudnya rancangan pengajaran itu tak boleh dibetulkan oleh kumpulan yang 6 tadi tu? Tidak, bukan maksud itu. Tapi kalau berlakulah kepincangan dalam penyampaian, kita tak boleh blame yang mengajar. Sebab yang mengajar dan juga yang memerhati sama-sama membina lesson plan. Faham maksud dia? So kalau berlakulah kepincangan dalam pengajaran, kita itulah kamu mengajar macam ni. Dia tak boleh macam tu sebab lesson plan tu sama-sama bina. Di sinilah nanti pakar rujuk ataupun kita kata knowledgeable others ni berfungsi untuk bantu dari aspek itu dan juga aspek pemerhatian-pemerhatian lain lah. Okey. Bila dah habis sahaja dah, kita akan pergi kepada satu sesi yang paling penting iaitu perbincangan refleksi sesi pengajaran. Ni nanti awak akan buat dalam awak punya awak punya kerja khusus nanti. Dalam grup tu nanti seorang akan mengajar, dua akan melihat, kemudian akan bincang sama-sama. Dan dalam perbincangan ini dia kata refleksi. Refleksi ini kita akan lihat bila kita reflect ni, kita akan lihat what is good, what is not good, what can be improved, what should be carried out, what should not be carried out. Banyak benda. Okay, so dalam sesi refleksi perbincangan ini, dia akan kata orang tu dia akan curahkan balik apa dia dapatan daripada daripada pemerhatian. Dan kita akan lihat nanti bahawa dia tidak boleh menyalahkan yang mengajar sebab yang mengajar ni adalah berasaskan kepada lesson plan yang dibuat sama-sama. So kalau kita tengok lesson study ni dia lebih selamat sikit lah daripada kita nak katakan cikgu tu dia salah mengajar. Okey, sebab yang diajar itu bergantung kepada apa yang dibincang bersama. Okey, tapi mungkinlah kita akan lihat juga bahawa ada perkara-perkara yang perlu kita perbaiki. Mungkin daripada lontaran suara ke, suara cikgu tu tak berapa kuat ke contohnya. Tapi dia tidak menjejaskan profesionalisme guru. Dia tak boleh nak blame itulah kamu tak buat macam ni. Itulah kamu tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab lesson plan tu buat sama-sama. Okey? Dan knowledgeable others ni nanti dia akan tengok dan dia akan diminta juga untuk mengulas pada pandangan dia apa lagi yang boleh dibantu untuk menambah baik pengajaran. Okey, sekarang ni bila dah habis sesi yang kelima, dia akan pergi kepada sesi yang keenam. Sesi 6 ni saya tulis itu pilihan jika perlu. Kata dia mengajar bahasa Inggeris year 4. Tahun 4. Tahun 4 5 kata contoh Okey, kalau kita nak buat balik lesson plan yang baru ataupun kita nak ubah lesson plan, tambah baik lesson plan, kita boleh buat menggunakan lesson plan yang kita buat sama-sama tu tambah baik, tapi dia tak boleh ajar pada 4 dan 5 lagi sekali, dia kena pergi ajar pula pada 4 katakanlah Abu Durian ni. Maksudnya kelas yang lain. Supaya dia tidak, maknanya budak ni tidak 2 kali diajar. Macam tu. Okay. So ini kitaran lesson study. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak sini? Ada tak apa nak tanya? Saya bagi peluang dulu siapa-siapa nak tanya, siapa-siapa tak faham ke, siapa-siapa nak minta penjelasan ke, ada tak? Jangan main kata tahu je, you all pastikan faham, nanti you all akan buat juga ni dalam kerja khusus nanti, inilah yang you akan buat. So, kena faham betul-betul lah. Cuma saya nak tanya, ada tak perlu saya nak penjelaskan lain ke ataupun nak bantu dari segi menjelaskan langkah ke, ada tak? Esok korang ada tak? Apa dia tu? Sir, kiranya lesson study dengan lesson plan ni sama ke? Macam mana? Lesson study dengan lesson plan ni sama ke? Okey, nak kata lesson study tu lesson plan tak samalah sebab lesson study tu adalah dia punya konsep pengajaran dia. Lesson plan tu adalah di bawah lesson study. Maksudnya lesson study ni dia kumpulan guru lesson study ni. Okey, lesson plan tu adalah kita punya rancangan pengajaran kita.
Dan kita sama-sama bina lesson plan kita tu untuk kita ajar kepada target group, dan lesson plan tu dibina oleh ahli lesson study. Faham ke? Okey, faham. Faham ya? Maknanya hasil dari kerja kumpulan itu adalah lesson plan. Itu hasil dia. Hasil dia lesson plan. Tapi yang membinanya adalah kumpulan lesson study tu. Faham ya? Okey ke Muhammad apa tu? Muhammad apa? Muhammad Najib ya? Muhammad Arif. Muhammad Arif. Okey, faham ya Arif? Faham. Okey, ada siapa lagi nak tanya? You better ask question. Nanti kalau you tak jelas susah pula dah. Afifah, ada yang tanya Afifah? Tak ada. Ya ke? Ada nak tanya V10? Tasha? Anis? Tak ada tak? Tak ada sebenarnya. Do you all exactly tahu tak apa makna kitaran ni? Kitaran ni kalau kita nak melaksanakan lesson study, inilah proses yang kita lalui. Dia jadi lesson study ni tidak dijalankan dalam satu hari. Mungkin kita ada team kita, lepas tu kita hari ni kita sit down dan bincang apa benda yang kita nak buat. Okey, dia akan jadi isu. You all saya tak faham kenapa you all tak nak tanya. Adakah maksudnya nanti kalau contohlah di sekolah, katakanlah semua cikgu dia kena masuk kelas yang sama ke? Saya tak bagi tahu, tapi kan maksud dia sebab semasa cikgu A mengajar, cikgu B, C, D, E, F ni kena ada dalam kelas itu. Jadi macam mana dia nak buat? You tak tanya pula yang tu kan. Okey. Selalunya kita di peringkat kita lah, kita akan memaklumkan pada peringkat sekolah bahawa kita akan cuba buat block timetable. Okey, block timetable ni maksudnya macam ni. Untuk katalah hari Isnin pukul 8 sampai pukul 9, semua guru bahasa Inggeris free. Maknanya bolehlah dia buat rancangan mengajar tu sama-sama pada pukul 8 sampai 9 hari Isnin. Itu dia panggil block timetable. Tapi bila kita mengajar, nanti ada kelas lain yang cikgu tak ada. Iaitu memang akan berlaku lah. Tapi kita, biasalah kan kita boleh swap. Okey, cikgu matematik masuk kelas saya dulu, nanti kalau saya ambil cikgu punya kelas. Macam itulah maksud dia. Itu yang berlaku di sekolah. Okey, kalau di sekolah kita akan buat macam itulah. Cikgu-cikgu akan dia buat macam swap kelas untuk membolehkan guru bahasa Inggeris ni sama-sama masuk kelas untuk melihat pengajaran. Okey ke? Boleh ke? Ini lesson study ni, boleh tak? Boleh. Faham ya? Faham apa yang berlaku tu, faham ya? Faham. Sebab tak ada yang respon tu susah nak jawab. Faham. Okey. Itu keadaan, terima kasih banyak. Okey, itu keadaan lesson study. So kalau kita lihat nanti dalam tugasan awak untuk buat PRKA ni, yang awak akan buat nanti adalah pertamanya awak akan buat lesson plan awak sendiri. Okey, lesson plan sendiri. Saya ambil contoh budak V10 lah, sebab V10 ni saya tahu. Saya kenal dia orang. Okay. V10 ni katakan Anissa, Anis dengan Mimi, 3 orang. Okey, satu kelas, satu grup. So 3 orang akan buat lesson study akan buat lesson plan masing-masing. Okey, buat lesson plan masing-masing. Nanti bila dah buat lesson plan, sebab kita kena faham lesson study ni dia boleh buat daripada scratch, daripada zero. Maknanya kita buat banner lesson plan yang totally new lesson plan boleh buat. Ataupun kita boleh perbaiki lesson plan sedia ada. Jadi nanti awak ambillah kaedah menambah baik lesson plan sedia ada. Daripada lesson plan Mimi, Anis dengan Anissa ni kata contohnya, awak pilih lesson plan Anis. Sama-samalah duduk tengok apa yang kita kena perbaiki. Jadi dia akan dapat satu lesson plan khas untuk yang 3 tu saja. Okey, daripada yang 3 tu nanti seorang akan mengajar, sama ada Anis mengajar ke, Anissa mengajar ke, ataupun Mimi mengajar ke, tak apalah. Seorang mengajar, yang 2 lagi akan perhati what exactly that can be improved. Selepas nanti sit down and then discuss. Okey, buat ni okey tak? Yang ni okey tak? Yang ni okey tak? Yang ni macam mana nak buat? Yang ni that's actually very much the reflection, perbincangan refleksi yang dalam set langkah 5 tu. Macam tu. Dan awak tidak akan ada langkah 6. Untuk kerja khusus awak tak ada langkah 6. Akan ada sampai langkah 5 saja.
Dan ini nanti akan masuk kepada dua aspek. Satu, dalam kolaboratif reflektif group work untuk macro teaching, dan juga penulisan akademik awak akan bincang pasal ni. Dalam tugasan kalau tak silap saya lah. Itulah dia yang bincangkan dulu. Okey, saya akan sambung satu lagi. Saya akan sambung satu lagi, iaitu learning walk. Okey, learning walk. Saya akan sambung satu lagi berkenaan learning walk. Untuk yang lain-lain, peer coaching, teacher sharing session, book club dan sebagainya, nanti kan saya pass pada Ajen KI untuk distribute pada ketua kumpulan. Okey, learning walk ni, apa dia learning walk ni? Learning walk ni saya kalau awak tengok tadi dalam kumpulan strategi lesson study, dia berada di bawah deprivatization of practice. Tapi apa sebenar learning walk ni? Kalau awak tulis learning walk dalam Google, awak tak akan jumpa. Yang awak akan jumpa nanti, dia kata situ babies learning how to walk. Bayi belajar berangkak, belajar berjalan, itu adalah. Tapi istilah learning walk ni dia dapat daripada satu company dulu sebenarnya. Dia dia dapat daripada company Hewlett Packard. Hewlett Packard ni yang HP lah, HP. Kalau siapa-siapa yang ada HP komputer tu, Hewlett Packard tu lah. Okey. Definisi dia secara umumnya, apa yang kita katakan sebagai learning walk ni ialah guru ni dia berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain serta aktiviti-aktiviti bilik darjah dengan menggunakan protokol ataupun fokus yang spesifik. Protokol ni apa dia? Protokol ni adalah dia punya kita kata macam borang dia lah, borang dia. Apa dia borang ni? Sebenarnya borang tu banyak terpulang pada kita apa kita nak tengok. Tapi dia mesti ada fokus. Dan dia pergi ke kelas, bukan maksudnya dia masuk kelas macam kita masuk kelas lesson study, tak. Dia masuk kelas sekejap je. Learning walk ni dia masuk kelas sekejap je. Masuk paling lama pun dalam 10 minit. Lepas tu dia keluar. Nanti saya akan tunjuk dia punya atur cara pergerakan dia. Okay. Ni, the concept was actually derived from Hewlett Packard executive. Hewlett Packard ni, executive dia, who stay current by practicing what they call management by wandering around. Dia mengurus dengan berjalan di sekitar kawasan organisasi dia supaya dia nampak apa yang berlaku. Pergi bahagian printing, apa yang berlaku. Pergi bahagian management, apa yang berlaku. Pergi bahagian bahagian kita kata production, apa yang berlaku. So Hewlett Packard ni praktis macam tu. So the idea ni kalau kita lihat, kita kaitkan dengan sekolah. Kalau sekiranya seorang tu dia nak melihat bagaimana dia boleh nak improve teaching dia, dia boleh pergi ke sekolah, pergi ke kelas-kelas yang cikgu sedang mengajar dan diperhatikan apa yang berlaku. Tapi syarat dia mesti ada fokus. Kita akan bincang fokus tu nantilah. Dia kata sini pengurusan menerusi pemerhatian. Tapi di sekolah dia bukan setakat pengurusan, dia pembelajaran. Pembelajaran menerusi pemerhatian. Dia belajar daripada guru lain. Okey. Ini kalau kita tengok dia kena kecil sikit ni kalau dia tak berapa. Konsep learning walk ni dia lihat yang pertama sekali dikata learning walk lawatan ke bilik darjah. Kita nak lihat bagaimana guru mengajar dan kita nak lihat juga bagaimana murid belajar. So you are looking at both. Cikgu tu macam mana dia mengajar, budak macam mana dia belajar. Adakah dia belajar tu dengan buat kerja, dengan perbincangan, dengan bertanya soalan, dengan aktiviti kumpulan, banyaklah. So kita akan lihat ataupun dia mendengar saja dia belajar tak. So itu yang kita akan perhatikan. Okey, dan dia dalam learning walk ni tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting sekali adalah penetapan fokus untuk pemerhatian. Apa yang kita nak tengok? What exactly dah kita nak tengok? Masuk kelas ni nak tengok apa sebenarnya? Nak tengok cikgu ke ataupun apa yang cikgu tu buat? So kita kena pastikan fokus tu ada. Kalau kita tak ada fokus, jangan pandai-pandai masuk kelas orang. Marah orang marah, orang tak suka. Dan bila kita pergi, kita kena ada pembuktian itu, pembuktian yang kita perhatikan tu, dan kita dapat bukti itulah. Dan kemudian apa yang kita dapat tu seboleh-bolehnya kita kongsi dengan semua warga sekolah ataupun rakan-rakan guru lain. Ini the idea of collaborative tu tadi.
Kalau kita tengok PLC kan dia kata salah satu daripada big idea PLC itu adalah untuk membudayakan elemen kolaborasi. Itulah dia. Okey. Bagaimana dilaksanakan? Yang ini yang kita biasa buatlah. Yang pertama sekali kita kena bentuk kumpulan learning walk. Kita kena bentuklah kumpulan tu. Yang kedua kita berkumpul dan bincangkan fokus apa nak tengok. Okay, nanti kan kita akan tunjukkan antara contoh-contoh fokus yang kita buat. Dan kita nak tetapkan tarikh dan waktu untuk sesi learning walk. Bila nak buat? Minggu depan? Hari apa? Pukul berapa? Kita tak boleh buat pukul 7 pagi, 1, pukul 8.30, 1, pukul 9, tak boleh lah. Kita buat dalam jangka masa pelaksanaan PDP tu. Kemudian keadaan kedua kita kata, bukan keadaan, langkah yang kedua kita katakan pelaksanaan learning walk. Dia ada 3 peringkat. Yang pertama, pra-pemerhatian, the pre-walk discussion. Sebelum kita laksanakan learning walk, apa kita nak buat. Kemudian kita akan pergi ke bilik darjah, the school classroom visit. Dan kemudian kita ada perbincangan, the post-walk discussion. Ini biasanya kita kata refleksi lah. Dan akhir sekali, dapatan daripada sesi learning walk ini dikongsikan kepada guru-guru lain. Okey, dia punya kaedah dia, okey, dia punya apa je macam ni. Okey, ini tak nampak. Ambil proses dia, ambil inilah, ambil ni. Ini tak nampak. Ambil ni macam ni. Okey, mula di sini, saya besarkan sikit. Kalau nak nampak. Okay. Mula di sini, the pre-walk discussion. Dalam pre-walk discussion ni kita nak tentukan fokus. Apa kita nak tengok. Kemudian kita ada kelas A, kelas 1, kemudian kita ada kelas 2, kita ada kelas 3. Dan kemudian kita akan ada yang akhir itulah. Okey, saya ambil contoh. Saya ambil yang 3 tadi tu ya. Saya ambil kelas Mimi, kelas Arisa dan juga kelas Anis contohnya ya. Okey. Katakan kita pergi hari Isnin depan pukul 8 sampai pukul 9. So kita akan maklum pada cikgu ni. Cikgu Anis, saya akan masuk kelas cikgu pada pukul 8 sampai 8.10. 8 sampai 8.10. Kita maklumkan kepada cikgu Bibi, cikgu kata akan masuk kelas cikgu daripada pukul 8.20 ke 8.30. Okey, kita maklum pada cikgu Arisa, kata-kata cikgu akan masuk kelas cikgu pada pukul 8.40 sampai 8.50. So itu yang kita maklum dulu pada cikgu yang kita nak tengok. Dan cikgu nak tengok ni pula, bila kita dah tengok, dia nak maklum. Tu dia akan maklum pada kelas dia. Okey, sikit lagi akan ada cikgu, ramai ada 3-4 orang cikgu akan masuk kelas. Awak jangan peduli sangat. Tak payahlah nak bangun selamat pagi cikgu, tak payah. Tak payah. Bukan kita tak nak ajar adab, tapi kita tak nak ganggu pelaksanaan PDP tu. Cuma kita pesan pada budak-budak kita, jangan ambil kira sangatlah cikgu-cikgu yang datang. Okey, itu cerita dia. Okey. So now, let's say the pre-walk discussion ni kita akan bincangkan apakah dia fokus dia. Kita masuk kelas cikgu Adis, cikgu Mimi mula 10 minit, keluar. Kemudian kita akan discuss apa kita dapat. Masuk kelas cikgu Anis 10 minit, keluar. Kita akan bincang apa yang kita dapat. Lepas tu kita akan masuk cikgu Arisa, keluar 10 minit. Kita akan bincang apa yang kita dapat dan akhir sekali kita akan dapat satu rumusan. Yang isu dia ialah apakah di antara fokus-fokus yang kita nak tengok. Okey. Pemilihan fokus ni yang pertama sekali seboleh-bolehnya, fokus itu mestilah yang observable, yang boleh diperhatikan. Okey, yang boleh diperhatikan. Antara contoh dia, cikgu bertanya, kita boleh perhati cikgu bertanya. Kalau kita kata tengok, kita nak perhati budak faham tak faham. Susah kita nak analyse perkataan faham tak faham. Kita nak tengok, are they excited? How do you actually define excitement? Excited. Macam mana nak define? Susah. Kita mesti seboleh-bolehnya mesti boleh diperhatikan dan mesti boleh dinyatakan dengan jelas. Clearly articulated. Kita nak nyatakan apa benda yang kita nak tengok. Dan dia mesti berhubung dengan peningkatan profesionalisme. That means kan, yang kita nak perhati itu boleh meningkatkan profesionalisme kita dan juga profesionalisme kawan-kawan kita yang lain. Dan dia mesti ada kepentingan dengan sekolah. School link punya priority. So antara fokus yang kita boleh buat macam ni. Ini antara fokus dia. Saya nak masuk kelas Cikgu Anis, saya nak tengok macam mana dia tanya soalan. Saya nak masuk kelas ni, saya nak tengok macam mana dia menguruskan bilik darjah dia. Saya nak tengok macam mana dia laksanakan differentiated teaching. Saya nak tengok macam mana dia laksanakan pembelajaran kooperatif. Saya nak tengok cikgu ni macam mana dia buat wait time dia. Dia nak nunggu masa. Kadang-kadang cikgu Indonesia ni dia paling bagus sekali dalam dunia. Dia tanya soalan, dia jawab soalan sebab dia tak nak bagi student tu
masa untuk berfikir. How long can you actually give your student to respond to your question? Dan juga you mungkin nak tanya, mungkin nak masuk ni nak tengok macam mana persekitaran kelas. Penggunaan nota, papan nota dia ke, notice board dia, apa dia, bagaimana dia punya pengurusan kelas. Itu kita nak tengok. So ini di antara fokus-fokus yang kita boleh tengok semasa kita melaksanakan sesi learning walk. Okay? Dan apabila kita kita dah dapat bukti-bukti itu, maka kita akan bincang supaya kita boleh kongsikan amalan-amalan ini dengan guru-guru lain, termasuklah kalau sekiranya apa dapatan kita itu boleh membangunkan ataupun menambah baik kita sebagai seorang guru. Okay, so ini peranan ahli dalam peranan ahli dalam kumpulan learning walk ni. Kita ada dipanggil lead walker ni, ketua kumpulan tu lah. Dan ketua kumpulan ni biasanya akan menentukan bila nak buat, siapa ahli, apa nak tengok, dia lah menentukan. Tapi yang pentingnya adalah the walking team tu, ahli dia, mestilah dia ada protokol tertentu. Protokol ni maksudnya macam beberapa kita kata peraturan yang kena ikut. Okey. Setengah daripada protokol ni dia melibat daripada segi kita kata profesionalisme seseorang. So kita kena tengok. Kalau kita nanti nak share, katalah contoh, kita pergi cikgu kelas Anis, cikgu Anis ni dia punya dia punya pengajaran tu ada elemen bukti mengatakan bahawa dia mengajar tu ikut lorak Penang. Awat lah hang, contoh kan. So kita nak cakap macam mana? Kalau kita cakap kan mungkin akan menyinggung perasaan. Apa yang kita boleh buat bila kita bincang yang kita nak sampaikan, kita kata okey, daripada pemerhatian kami budak belajar dengan baik dan lebih baiklah kalau cikgu tu dia menggunakan bahasa yang standard. Kita tak cerita pasal cikgu Anis tu dia guna lorat Penang, semua orang tak faham apa dia cakap. Kita cakap macam tu lah. Okey, kita gunakan satu yang kita boleh bantu dia dan juga bantu rakan-rakan lain. Kalau kita kata guna bahasa yang standard dengan nada suara yang baik, dengan sebutan yang standard, maknanya itulah keperluan. Okay. So I think that's about it lah. Itulah dia di antara kalau ikut faedah-faedah nanti you all boleh baca lah semua ni nanti. Ikut dari segi faedah dia dan sebagainya boleh baca lah. Dan ini di antara perkara yang kita boleh tentukan dalam dalam program kalau kita katakan kita laksanakan program learning walk di sekolah. Okey, sekarang ni ada lebih kurang dalam 3 minit lagi. Ada siapa-siapa nak bertanya? Sebab saya seboleh-bolehnya saya tak nak prolong. Habis pukul 5, habis pukul 5. Bukan sebab saya kena kod apa tak. Sebab mungkin saya tahu awak ada benda nak buat, nak beli barang lah itu dan sebagainya. Okey, ada apa nak tanya? No sir. Okey Anis. Nama dia naik, dia jawab pula dah. Ada siapa lagi nak tanya tak berkenaan dengan learning walk? Rasa-rasa bayang dia boleh tahu tak apa nak buat. Sebab nanti kat sekolah nanti, I tell you frankly, sekolah-sekolah di sekitar Ipoh ni kebanyakan dia semua dah buat dah. Lesson study, learning walk dia buat dah. Nanti jangan kalau sekejap. Yes, ada apa nak tanya? Saya nak tanya. Kan learning walk ni buat kelas ke kelas. Macam mana? Buat kelas ke kelas. Jadi dia ada 3 hingga 4 orang cikgu. Yang kelas kita melawat tu kelas cikgu yang dalam kumpulan tu ke? Dah. Itu saya kata tadi sebab kumpulan learning walk ni dikatakanlah siapa yang bertanya tadi tu? Intan ya? Apa nama? Husna. Okey Husna. Husna bagi saya 5 orang kawan awak. Husna lagi? Alia. Okey, lagi? Dawiyah. Okey. Hana. Okey. Nuri. Okey, katalah 5 orang awak. Okey. 5 orang awak ni dalam kumpulan learning walk. Okey, dan awak akan melihat guru lain daripada kumpulan awak ni. So saya kata tadi, Cikgu Anis, Cikgu Mimi, Cikgu Anissa. Contohlah Arissa Okey. So apa yang berlaku ialah sebagai ketua, awak akan maklumlah pada 3 cikgu yang awak nak tengok ni bahawa awak akan melakukan
lawatan learning walk bersama dengan kumpulan learning awak ni pada tarikh dan waktu tertentu. Paling eloknya dalam masa 1 jam pengajaran tu lah. Tapi dalam 3 kelas yang berbeza. Ambil 10 minit, keluar. Ambil 10 minit, keluar. Ambil 10 minit, keluar. Bagi setiap satu kelas. Tetapi sebelum masuk kelas, awak kena terlebih dahulu tentukan apakah difokus nak tengok. Cikgu Anis ni nak tengok apa? Cikgu ini nak tengok apa? Cikgu Mimi nak tengok apa? Tengok yang tu. Sebab nanti, dan jangan risau kalau sekiranya kata saya nak tengok nanti masuk cikgu Anis, saya nak tengok macam mana dia tanya soalan. Tengok masuk kelas tu dia tak tanya soalan. Tak apalah. Tak jadi masalah. Sebab dalam kumpulan yang 5 tu, dia akan ada 5 benda yang berbeza. Bukannya satu tim tu tengok satu perkara. Tak. Dalam kumpulan awak tadi, okey, seorang nak tengok cara bertanya, seorang nak tengok macam mana dia menguruskan aktiviti, seorang nak tengok macam mana dia distribute bahan-bahan, seorang nak tengok macam mana dia respon dengan student punya soalan. Dia adalah setiap satu tu fokus dia. Kalau A pergi tengok tak jumpa, tak apa, B mungkin jumpa, C mungkin jumpa. Macam tu. Okey, Husna, faham? Faham. Okey, ada apa lagi nak tanya? Last question. It's already 5 o'clock. Ada apa nak tanya tak? Ada? Tak ada. Kalau tak ada nak tanya, saya akan stop di sini dan saya akan serahkan balik kepada Tuan Haji Dakai. Dan bahan-bahan tu insya-Allah saya akan cuba hantar secepat mungkin pada Haji Dakai supaya Haji Dakai boleh share dengan ketua kumpulan dan awak boleh share dengan ketua kumpulan. Make sure awak share dengan rakan-rakan awak yang lain lah. Ya. Okey Ji, saya rasa sampai situ saja. Kalau ada yang silap salah tu minta maaf lah. Sebab perkara ni patutnya kalau buat dalam kumpulan bersemuka tu lebih mudah sikit lah kot. Okey, saya tamat di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, silakan. Okey, terima kasih Cik Yus. Banyak info yang kita dapat hari ni. Okey, jadi sekarang ni itu dia link untuk kehadiran. Jangan lupa isikan ya. Dan jangan sebar pula pada orang. Itu cerita dia. Selagi komen ni bukannya boleh percaya, selagi sebar pula. Jujurlah yang datang isi, yang kata mana kawan tak datang pun tak apa, nanti kita akan sediakan link rakaman. Okey, itu saja daripada saya. Nanti apabila Cik Yusni nanti beri segala slide, saya akan masukkan dalam grup, jadi semua orang boleh akan dapat slide tersebut ya. Dan kalau tiada halangan, kita akan jalankan ujian pada 21 hari Isnin ni, tapi secara open book test. Kita nak tengok macam mana anda faham tentang PLC ni. Okey, itu saja. Alright, terima kasih banyak Ji ya. Okey. Itu saja saya pada semua banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik. Terima kasih. Terima kasih Encik. Terima kasih.